Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kullu amin wa antum bi khair. Selamat tahun baru, ya, tahun baru Masihi, walaupun bukanlah Nabi tak ajarlah macam tu kan. Ya, tapi sebagai satu amalan budaya yang tidaklah salah, ya. Orang Arab biasa sebut kullu amin wa antum bi khair, ya. Maknanya kullu amin wa antum bi khair tu macam happy new year lah, ya. Jadi apa, mudah-mudahan tahun ni jadi lebih baik, lebih bersemangat kita nak belajar tentang agama, ya, untuk hadir kelas, untuk mentadabbur Al-Quran dan beramal dengan apa yang telah kita belajar, mudah-mudahan. Amin. Ya Allah, amin. Dan hari ini insya-Allah, ya. Apa khabar semua? Haji Masyah sihat, ya? Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama. Pada semua, Haji Nazri, ya, pada Datuk Osman dan semualah para jemaah. Kita mula hari ini insya-Allah muka surat 307. Ya, 307, silakan buka 307. Ada ya, 307 kan, betul ya? Betul. Teladan sikap zuhud, masih sikap zuhud lagi, ya. Sikap zuhud kita dah belajar. Zuhud ni dia punya verbal noun dia. Kalau dia punya adjektif, sifat dia zahid. Ya, zahid. Banyak contoh yang boleh dijadikan bukti bahawa sifat zuhud merupakan sebahagian daripada jiwa Nabi. Ya, jadi maknanya sifat ni memang sudah membudaya, ya, sudah meresap masuk dalam diri Nabi dan tidak boleh dipisahkan. Ya, jadi bukan zuhud ni maknanya sekali-sekali zuhud, ya, ataupun kalau ada masa zuhud, kalau tidak, ya, tak, ya, Nabi memang tidak dipisahkan daripada sifat tersebut. Ya, kena ingat Rasulullah ni orang kaya, ya. Kalau orang kata Nabi ni orang miskin, tak betul lah. Pasal Nabi dapat 20%, ya, daripada harta rampasan perang, dan 20% tu banyaklah, ya. Dan perang Nabi 27. Ya, walaupun yang betul-betul perang, ya, ada 9, ya, tapi yang lain tu musuh menyerah kalah. Bila musuh menyerah kalah, harta dia dapat kepada Nabi dan para sahabat, ya. Tetapi Nabi biasanya menginfakkan balik. Nabi bahagi-bahagikan balik. Nabi distribute, ya, harta yang Nabi dapat 20% tu kepada fakir miskin, ya, kepada orang yang lebih memerlukan, yang kadang-kadang Nabi gunakan untuk menarik perhatian, ya, orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi pemimpin Quraisy baru masuk Islam, Nabi bagi lebih kepada mereka daripada Nabi punya 20% tu. Ya, Nabi tak ambil daripada 80%. 80% tu hak mereka yang terlibat dalam perang. Ya, Nabi ambil yang Nabi punya 20% tu, Nabi tambah, Nabi top up, ya, kepada orang-orang Quraisy, para pemimpin, untuk menjinakkan hati mereka. Ya, jadi banyak orang salah faham, ya. Dia kata Nabi bagi lebih kepada orang yang baru masuk Islam. Ya, memang Nabi bagi lebih, tapi Nabi bagi tu daripada 20% yang Nabi punya. Bukan 80% yang menjadi hak mereka yang terlibat dalam peperangan, ya. Jadi Rasulullah tidak pernah tertipu untuk menguasai harta ghanimah. Ya, ghanimah kita tahu dapat melalui perang. Yang kedua dia panggil fai'un. Fai'un ini dapat melalui musuh menyerah kalah atau musuh lari daripada medan perang. Jizyah, ya, jizyah dibayar oleh non-muslim yang duduk bawah negara umat Islam. Mereka warga negara, ya, Madinah, tetapi mereka bukan muslim. Jadi mereka tak bayar zakat. Kalau orang Islam bayar zakat, bayar sedekah, ya. Dia bagi sedekah, tapi bagi orang bukan Islam dia bayar jizyah, ya, cukai kepala lah. Ataupun Nabi dapat hadiah, ya, ketika Nabi hantar para sahabat, ya, untuk berdakwah, ya, di negara-negara besar macam di Parsi, ya, di Mesir, ya, di negeri Syam dan sebagainya. Kadang-kadang mereka bagi hadiah pada Nabi, ya, hadiah yang dalam pelbagai bentuk lah. Dan hadiah-hadiah tersebut, ya, Nabi terima, ya, tetapi kebiasaannya Nabi akan distribute juga. Jadi maknanya sumber Nabi ni banyak kalau nak kira. Ghanimah, fai'un, ya, daripada kita panggil daripada hadiah, ya, sebab Nabi tak ambil sedekah. Sedekah diharam bagi keluarga Nabi, ya. Nabi dan keluarga Nabi tak boleh terima sedekah. Sedekah tak boleh sebab sedekah tu merendahkan kedudukan Nabi. Ya, jadi kalau hadiah boleh. Ya, sebab tu Nabi pernah keluarkan kurma yang disedekah oleh orang, ya, kepada Fatimah. Dia bagi pada Fatimah sedekah dalam bentuk kurma. Fatimah bagi anak dia makan lah.
Fatimah tak tahu, ya. Jadi bila Nabi balik, Nabi tanya, ni kurma mana? Kata Fatimah, kurma sedekah. Nabi keluarkan balik daripada mulut cucu baginda, ya. Nak menunjukkan bahawasanya Nabi dan keluarganya tidak boleh makan sedekah. Tapi kalau hadiah boleh. Ya. Jadi ini pengajaran kita, tuan-tuan, ya. Kalau kita nak bagi sesuatu pada kawan-kawan kita dan kawan kita bukan fakir miskin, ya. Jadi kita kata ini adalah sedekah, tak patutlah. Ya, sebab sedekah tu merendahkan kedudukan dia. Jadi kita panggil ini hadiah. Ya, ini hadiah daripada saya, ya. Ini hadiah daripada kami, ya. Tapi bukan sedekah. Jangan kata sedekah, tuan-tuan. Ya, orang Melayu kadang dia tak ambil peduli sangat penggunaan istilah ni. Jadi sedekah, ya, biasanya bagi fakir miskin, sedekah ni. Bagi orang yang memerlukan, bangsa banjir, ya, yang kaya tetapi habis hartanya, ya, keretanya, ya, kemudian rumah, perabot dan sebagainya. Kerana banjir, jadi mereka jatuh miskin. Jadi mereka dapat sedekah. Tapi kita, ya, orang yang tak kena musibah, ya, yang selamat, kita menerima hadiah, bukan sedekah. Ya, tolong betulkan. Okey, ya, kemudian apa lagi? Baginda hanya mengambil 1/5 bahagian, betul, dan itu pun diguna untuk memberi nafkah, ya, kepada keluarga Nabi, ya. Isteri Nabi ada 9. Jadi Nabi bagi 1/5 tu, ya, kepada fakir miskin, dan Nabi bagi pada isteri-isteri baginda, ya, kepada tanggungan Nabi. Sebab kebanyakan isteri Nabi itu janda yang ada anak, ya, dah ada anak dah. Jadi anak-anak mereka tu Nabi kena sara lah, ya. Contohnya Ummu Salamah. Ummu Salamah ketika kahwin dengan Nabi, dia ada anak, ada 4 orang anak, ada baby seorang, ya. 3 yang sudah kanak-kanak, seorang baby. Jadi Nabi kena tanggung anak-anak tiri yang berada di bawah jagaan Nabi. Ya, begitu juga Ummu Habibah, ya, Ramlah pun ada seorang anak, ya, dan beberapa isteri lainlah termasuk Saudah juga. Jadi mereka ni ada anak-anak yang di bawah umur, maka Nabi kena membiayai mereka, ya, sebab mereka berada di bawah tanggungjawab Nabi. Isteri Nabi yang 9 pun, ya, juga Nabi punya hamba, ya, hamba sahaya Nabi, hamba perempuan, ya, Nabi kita panggil amah, ya, orang Melayu panggil amah kan, ya. Amah tu daripada bahasa Arab. Apa makna amah, ya? Makna amah tu ialah hamba perempuan, hamba sahaya perempuan, ya. Jadi kita panggil dia amah, ya. Jadi amah tu merujuk kepada istilah hamba perempuan. Jadi kalau kita panggil, dulu kita panggil amah kan, sekarang kita panggil bibi lah, ya. Dulu kita panggil amah, ya. Jadi bila kita sebut amah tu, biasanya kita anggap dia macam hamba sahaya, tak boleh lah, ya, sebab dia hanya pekerja saja, ya. Maknanya mereka ini mereka ini bukan hamba sahaya kita. Mereka bekerja dengan kita. Kita bayar gaji dia, bayar upah dia, ya. Macam tu. Kemudian apa lagi, ya? Membantu umat Islam, ya, untuk membahagiakan orang lain. Ya, tiada sedikit pun harta yang disimpan untuk dirinya sendiri. Nabi tak simpan, ya. Kemudian apa lagi, ya? Nabi pernah sebut, aku tidak merasa senang meskipun aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud. Ya, biasanya digunakan perumpamaan ataupun bandingan dengan Bukit Uhud lah, ya. Jabal Uhud, ya, ataupun Gunung Uhud dipanggil, ya. Sebab Uhud tu benda yang semua orang tahu di Madinah, ya. Bila merujuk kepada bukit yang tinggi di Madinah, semua kata Uhud. Macam kita lah, ya. Kalau di Malaysia mana kita kata Gunung Kinabalu, ya, ataupun Gunung Tahan, ya. Jadi biasanya kita merujuk kepada dua gunung, ya, yang kalau di Malaysia kita sebut macam itulah, ya. Jadi kalau di Madinah biasanya merujuk kepada Bukit Uhud. Jadi Nabi kata, kalau aku ada, ya, emas sebesar Bukit Uhud pun, dan ada 1 dinar yang ada di rumahku, kecuali 1 dinar yang digunakan untuk keperluan agamaku, ya. Jadi maksudnya Nabi tak senang walaupun ada emas sebesar gunung Uhud, ya. Dan ada 1 dinar yang ada di rumahku, kecuali 1 dinar yang digunakan untuk keperluan agama. Untuk keperluan agama lainlah, ya. Sebab Nabi juga, ya, kadang-kadang membiayai orang-orang yang duduk di serambi Masjid Nabawi, dipanggil Ahlus Suffah. Macam Abu Hurairah, ya, yang tak ada pekerjaan. Mereka ni full time student. Abu Hurairah antaranya, ya, Sauban antaranya, Abu Zar Al-Ghifari, ya, dan sahabat-sahabat lain. Yang mereka ini merupakan, ya, sebahagian besarnya adalah mereka yang tak ada pekerjaan.
ya, tak ada kerja tetap, ya. Jadi mereka ni biasanya penuh masa belajar daripada Nabi, menghafal Quran, menghafal hadis, ya, belajar agama daripada Nabi. Jadi Nabi gunakan duit yang Nabi dapat, ya, harta yang Nabi dapat untuk membiayai mereka juga, ya, menyediakan makanan pada mereka. Okey, ya, itu contoh, ya, keperluan agama. Antara contoh sikap zuhud Nabi, yang pertama, baginda pernah diberi wang beberapa dinar, ya, beberapa dinar. Dinar ni duit emas, tuan-tuan. Ya, 1 dinar tu lebih kurang RM1,000 Malaysia. Senang ceritalah, ya. Walaupun harga tu fluctuate lah. Ya, tetapi senang cerita 1 dinar RM1,000 Malaysia. Ya, jadi kalau orang sekarang, ya, dalam angkat nikah tu, ya, mereka guna dinar. Ya, aku nikahkan dikau fulan bin fulan dengan fulanah binti fulanah dengan mas kahwinnya 10 dinar, maknanya RM10,000 lah. Ya, lebih kurang, mungkin lebih, ya. Jadi kemudian baginda membahagikan wang tersebut kepada orang yang memerlukan dan hanya, ya, berbaki 6 dinar sahaja. Nabi dapat lebih, ya. Tapi Nabi bagi-bagikan. Baginda mengamanahkan hak wang itu kepada salah seorang isteri baginda. Namun pada malam hari baginda tidak dapat tidur. Ya, Nabi tak dapat tidur dan akhirnya baginda bangun membahagikan baki wang tersebut. Setelah itu baginda berkata, sekarang aku merasa tenang. Jadi Nabi ni, ya, tak simpan duit lah. Ya, jadi kalau kita simpan tidaklah salah, kan? Ya, tetapi nak tunjuk Nabi ni memang, ya, serah habis pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ni masih ada rasa takut lagi, tuan-tuan. Ya, sebab tu kita ada buat investment, ya. Kita ada buat apa kita panggil, ya, kita ada simpan dalam pelbagai tempat lah, ya. Di apa kita panggil, ya, di bank syariah, ya. Di tabung haji mungkin, ya, ada pelaburan di koperasi, ya. Unit trust dan sebagainya, macam-macam kita ada, ya. Kita ada pelaburan dalam bentuk rumah sewa, mungkin ada tanah, ya, ada kebun dan sebagainya. Ya, Nabi tak ada, tuan-tuan. Ya, bukanlah salah kita nak buat tu, boleh. Ya, tapi macam tadilah, kadang-kadang, ya, kita bimbang, ya, bahawasanya kita akan kehilangan harta tu, ya. Dia ada perasaan tersebut. Ya. Walaupun kita tahulah harta tu bukan untuk kita saja, kan, untuk family, untuk anak-anak, untuk isteri, untuk keluarga lah. Apa-apa berlaku pada kita maknanya ada backup lah, ya. Dia tidaklah salah. Tapi Nabi tak macam tu. Ya, Nabi tidak macam tu. Abu Bakar tidak macam tu. Umar pun tidak macam tu. Ya. Jadi beza, ya. Kita ni mungkin ambil apa yang dibuat oleh Saidina Osman, ya, Abdul Rahman bin Auf mungkin macam tu. Ya, jadi dia banyak harta, ya. Tetapi macam itulah, ya. Towards the end of mereka punya kehidupan, ya, mereka infakkan harta Abdul Rahman, habis harta semua. So maknanya dia bertemu Allah dalam keadaan tak ada harta. Ya, jadi mempercepatkan proses perkiraan hisab, ya, di mahsyar nanti. Dalam masalah keperluan sehari-hari, pakaian dan tempat tinggal, Nabi tidak pernah berlebih-lebihan. Baginda hanya mengusahakan secukupnya sesuai dengan keperluan yang ada. Keperluan yang bukan asasi tidak menjadi perhatian baginda. Ya, jadi kalau macam kita dah luxury lah, tuan-tuan. Ya, kita ada kita punya harta tu dah lebih daripada yang sepatutnya, ya. Kita dah simpan untuk mungkin 20 tahun punya kehidupan, ya. 30 tahun punya kehidupan. Ya, itu pun kadang-kadang kita masih bimbang lagi, ya. Ini bukan tuan-tuan sajalah, ya. Ustaz yang bercakap pun macam tu juga kadang-kadang. Ya, kita bimbang kalau tak cukup, ya, tak cukup keperluan, ya. Apa kita panggil, ya, kepada anak kita, ya. Kita buat investment lah. Anak nak belajar, ya, nak sambung belajar, nak kahwin, nak apa, ya. Jadi itu kita, tuan-tuan, ya. Tapi dia tak salah, ya. Tapi kalau tengok Nabi tak macam tu. Ketika baginda wafat, nombor 3, pakaian perangnya telah digadai untuk membiayai keperluan keluarga. Kita dah belajar dulu bagaimana Nabi gadai baju besi Nabi, ya, untuk mendapatkan sedikit makanan, kan, ya. Tuan-tuan ingat lagi tak? Rumah Nabi roti macam mana, ya? Tuan-tuan siapa yang ingat? Kak Suharti ingat tak, ya? Nabi buat roti untuk makanan di rumah baginda menggunakan bahan apa? Ya, apa bahan yang Nabi guna untuk buat roti di rumah? Tuan-tuan, perempuan? Apa? Cuba je, tak apa. Yang tu yang bila kita dah ayak tu, kan, dia punya apa, tak ingat nama dia apa, Ustaz. When you already sieve the flour, then you have the thing at the top tu, kan, from the balance tu. That's what he made his bread from. Maknanya tepung lah, kan, ya.
Kak Suhati sebut flour tadi maknanya tepung ya. Jadi tepung betul ya, tapi Nabi tak guna tepung. Tak guna tepung. Yang maknanya Nabi tak guna gandum. Dia tepung tapi bukan tepung gandum. Ya, Nabi guna tepung juga, tapi tepung yang dibuat daripada apa tuan-tuan? Bukan gandum. Rendah pada gandum lagi. Apa dia tuan-tuan? Apa dia Haji apa? Ya. Haji Mak Syah, ya, apa? Ya, Kak Mas, apa yang Nabi guna bahan, ya? Bali. Nabi guna bali. Bali tuan-tuan. Bali, ya. Jadi Bali. Bali itu adalah biasa terjemahan bahasa Melayu, Bali itu ialah gandum yang bermutu rendah. Dia bukan gandum. Tapi orang Melayu tak tahu nak terjemah, ya. Sebab jarang tengok roti buat pada gandum. Ya, Ustaz tengok Massimo ada, ya. Roti gandum. Ya, roti Bali maksud roti Bali, sorry, roti Bali, ya. Maksud saya roti Bali, tapi, ya. Tapi Massimo pernah ada, tak? roti gandum banyak. Pernah tak macam tu tak yang when you know the dia gunakan apa dia ayak tu because dia gunakan itulah untuk roti tu atau I read it like that yang the apa nama dia tu ya? Apa nama tu? Yang lain, orang lain, ya, apa nama tu? Apa bendanya? Nanti kalau dapat bagi tahulah tuan-tuan. Tuan-tuan tahun ni kita buat perubahan sikit ya. Perubahannya ialah tuan-tuan kena respon. Ya, tuan-tuan jangan satu hala saja ya. Jadi siapa-siapa yang ada maklumat bagi paling kurang dalam bentuk chat ya. Kalau tak nak bercakap ya, hantar dalam kita punya chat tuan-tuan ya. Jadi tolong direspon, tolong bantulah ya. Jangan biarkan ustaz bersendirian. Ya. Jadi apa benda yang Kak Suhati cakap tadi tu tolong dicari maklumat dia dan share dengan kawan-kawan ya. Nanti kita check ustaz ya, insya-Allah. Ya, okey. Jadi Nabi gadai ya baju besi Nabi untuk beli, bukan beli gandum, untuk beli bali. Bali itu bermutu rendah ya, untuk dimakan oleh keluarga baginda. Sebab tu keluarga Nabi ni sihat. Ya, sebab memang bali itu lebih sihat daripada gandum. Ya, walaupun baunya tak harum macam gandum. Ya, dia punya tekstur dia tidak selembut seperti mana roti gandum. Ya, sebab roti Bali tak lembut. Ya, teksturnya tak lembut ya. Dan dia punya bau tak harum macam gandum ya, tapi dia sihat. Biasa orang sakit perut ya, biasanya makan Bali lah ya, roti yang dibuat daripada Bali. Negara Arab memang dua-dua ada. Ya, ada ladang gandum dan juga ada ladang Bali ya. Kita pergi Morocco sebagai contoh ada. Mesir pun sama tuan-tuan ada. Dan Bali biasanya lebih murah ya. Itulah yang dibeli oleh Nabi untuk makanan keluarga baginda. Bukan makna Nabi punya keluarga tak makan gandum ya, makan juga. Tapi ya, nak bagi tahu betapa sederhananya Nabi. Ya, Abu Rafi' berkata, ya, sahabat Nabi Abu Rafi' ya, berkata suatu hari ada seorang tetamu menghadap Nabi, tetapi pada waktu itu Nabi tidak ada apa-apa untuk menjamu dia. Jadi kita tahu bila orang datang rumah kita kena jamu dia. Walaupun ya, kita kata sedikit makanan, ya, paling kurang di rumah kita mesti ada benda kan. Takkan tak ada langsung, ya. Mungkin kita tak boleh nak jamu makan nasi, ya, makan benda-benda berat kan, tapi paling kurang adalah makanan-makanan ringan kat rumah kita tu ya. Paling kurang roti ke, paling kurang apa-apalah ya, cookies ke ya, dan kita jamu dia apa yang ada, yang terbaik yang ada kat rumah kita ya. Kalau kita boleh engage grab food lagi baguslah ya. Macam zaman sekarang tak ada masalah, lebih mudah ya. Kalau dulu mungkin payah. Jadi kemudian Nabi mengutuskan untuk pergi bertemu dengan seorang Yahudi dan supaya aku berkata kepadanya, Muhammad mengutusku supaya kamu meminjamkan atau menjual gandum kepadanya. Ya, sebab ni tetamu datang. Untuk keluarga Nabi guna bali ni untuk tetamu tadi. Pada bulan Rejab nanti dia akan menggantinya. Setelah ya aku sampaikan hal itu kepada orang Yahudi tadi tersebut, dia memberi syarat supaya Nabi memberikan jaminan. Kemudian aku laporkan hal itu kepada Nabi. Nabi pun bersabda, wallahi, aku adalah orang yang dipercayai di kalangan penduduk langit maupun penduduk bumi. Nabi ini al-amin. Ya, fid dunya, ya. Kita panggil fil ardi wa fis sama. Nabi ini orang yang al-amin di atas muka bumi dan di langit. Ya, Nabi sebut begitu. Kalau dia menjual atau meminjamkan sesuatu kepada aku, nescaya aku akan menggantinya. Bawalah baju perang aku ini dan jadikanlah ia sebagai jaminan. Ya, kalau cerita yang sama, maknanya bukan gandum yang kita fahamlah, gandum bermutu rendah ataupun bali. Gantikanlah. Ya, baris yang ke berapa tu, ya.
Nombor 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, baris yang ke-7 gantikan gandum tu sebagai bali. Nombor 5, suatu hari Nabi diberi harta dari kawasan sorry, Bahrain. Ya, dah jumpa dah. Sorry, saya salah baca. It's barley tapi maksudnya dia is ground barley. It's Apa tu? It's barley, Ustaz. Saya yang silap baca. Maknanya bukan tepung, bukan gandum ya. Bukan Ya, okey. flour. Okey, jadi sebab kita dah biasa. Sorry, Ustaz. Ya, tak apa. Kita dah biasa, terima kasih. Kita dah biasa dengan tepung gandum tu. Ya, dan kita rasa orang Arab buat roti dengan gandum, betul. Ya, sebab kita jarang, mungkin jarang pergi kedai tengok secara detail lah, ya. Jadi bila kita pergi, kita tengok memang ada roti Bali. Roti Bali di negara Arab murah. Ya, sebab Bali itu senang diperolehi, ya. Jadi sebab itu di hospital biasanya dibagi makan pesakit, ya, di negara Arab lah. Roti Bali itulah, ya. Ustaz tak tahu di negara barat, tuan-tuan perempuan duduk di barat, di US, di UK macam mana di hospital, Ustaz tak pasti. Ya, Ustaz tak pernah masuk hospital di sana, tapi wallah alam mungkin. Ya, kalau tuan-tuan yang ada maklumat sila kongsi dengan kami lah. Ya, sila kongsi dengan kita. Kak Suhati ada maklumat tentang hospital di negara barat. Adakah dia menghidangkan kepada orang sakit tu roti Bali atau macam mana? Tuan-tuan ada yang boleh jawab? Datuk Osman ada pengalaman? Datuk Osman? Ya, Datuk Azizul, ya, ataupun siapa saja yang duduk lama di negara barat, ya, Datuk Osman, betul? Tak ada pengalaman, Ustaz. Maaf. Saya tak ada hospital, Ustaz, tapi beli roti itu biasa macam kita ya. Sama Sama aja roti gandum. Roti gandum. Mana tak ada pengalaman di barat. Tapi di negara Arab memang ada. Ya, di negara Arab hospital ya memang menyediakan roti Bali untuk orang sakit. Especially yang sakit berkaitan dengan perut lah. Perut tak berapa sedap kan? Perut meragam. Jadi makan roti Bali, bukan roti gandum, ya. Okey. Kita berhenti di situ. Jadi nombor 4. Bali lebih nutritious, Ustaz. Betul. Ya, Bali lebih nutritious. Hospital betul. Bagi. Ya. Kita Di buat hospital Malaysia macam tu juga. Kita tak buat Hospital roti Malaysia kot, macam tu. Ustaz. Kita tak buat roti kot. Kita buat macam air Bali ke, macam bubur Bali ke, macam tu. Okey, tak apa. Thank you. Kak Faridah tadi tu, itu di mana tu Kak Faridah? Kat Malaysia ke? Apa dia? Yang tadi di barat tak adalah pergi hospital. Tapi saya baca somewhere Bali is very nutritious. That's why dia kata the Prophet Muhammad. Sebab macam bila di Arab dia orang ada buat sup. Sedap tau Ustaz, tapi saya tak reti lah buat. Saya reti makan aja. Sedap. Finally I found out dia buat daripada Bali and ayam and adalah dia punya herbs semua dia letak. Sedap Ustaz. Porridge lah, porridge. Macam porridge, macam sup semua dia orang buat. Ya. Okey, thank you. Ya. Itu pengalaman di ni ke? Ya, di mana dulu, di mana? Bahrain ke? Qatar. Di Qatar, ya. Okey, thank you. Nombor 5, suatu hari Nabi diberi harta dari kawasan Bahrain. Okey, ini kita cerita Bahrain. Bahrain zaman Nabi dah ada. Ya, negara Bahrain. Iraq dah ada zaman Nabi. Mesir dah ada. Negeri Syam dah ada. Cuma dia belum ada Jordan, ya, Palestin, Lebanon, Syria tu belum ada. Semua tu the whole countries tu, ya, were considered one country yang kita panggil negeri Syam kan. Ya, Jordan, Palestin, Lebanon dan juga Syria. Tapi Iraq dah ada, ya. Iraq zaman Nabi, Yaman dah ada, Bahrain dah ada, ya, Oman, semua ni dah ada dah. Zaman Nabi tu dah ada dah. Negara-negara ni dah ada, dah wujud dah kita kata, ya. Dan mereka juga dipanggil dengan nama yang sama. Ya, Kuwait tak ada sebab Kuwait tu adalah part of Iraq dulu. Kuwait ni baru. Ya, Kuwait tu adalah part of Iraq. Ya, dulu, ya, zaman Nabi. Dan Iraq tu sebahagiannya adalah Parsi, maknanya Persian Empire pada zaman Nabi. Ya, Iraq tu sebahagian dia. Sebab tu orang Iraq bukan orang Arab. Orang Iraq ni Kurdistan, ya, Kurdish, ataupun mereka ni Persian. Ya, mereka terdiri daripada dua bangsa, bukan Arab. Ya, kemudian barulah mereka masuk Islam dan orang Iraq mengambil bahasa Arab sebagai dia punya sebagai first language dia. Ya, tapi mother tongue dia masih Persian lah. Sama ada Kurdish ataupun Persian, dia punya mother tongue dia. Tapi first language dia, official language dia Arabic, ya. Melainkan Iran lah, Iran Parsi tetap Persian language. Ya, macam kita di Malaysia masih
Malay language sama, ya. Turki masih Turkish. Tapi tempat-tempat lain banyak dah menggunakan bahasa Arab sebagai first language, official language. Jadi kawasan Bahrain, harta tersebut sangat banyak. Kemudian Rasul melaksanakan solat dan baginda tidak memperhatikan harta itu sedikit pun. Setelah selesai solat, baginda duduk di samping harta tersebut dan membahagikan kepada setiap orang yang dilihatnya. Jadi Nabi bagi je, tak ambil peduli pun, ya. Berkaitan dengan harta dari Bahrain, ada sebuah hadis yang perlu diulang kaji. Ada benda yang kita perlu perhatikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Amru, ya, oleh Amru bin Auf Al-Ansari. Amru bin Auf Al-Ansari menunjukkan dia orang Madinah yang merupakan anggota dari Bani Amir bin Lu'ay, ya, pernah ikut perang Badar. Jadi beliau ni Al-Badri. Al-Badri maknanya orang yang pernah terlibat dalam perang Badar. Ada 305 orang saja, ya, Al-Badri ini. Abu Bakar Al-Badri, ya, Omar Al-Badri, ya. Sayyidina Ali ini yang pernah terlibat perang Badar semua Al-Badri. Tapi mereka tak pakailah gelaran tu, ya. Cuma bila disebut Al-Badri merujuk pada mereka. Dan mereka adalah apa kita panggil macam think tank Nabi, ya. Melainkan 14 orang lah yang meninggal dalam perang tersebut, yang lain selamat, ya. Jadi Osman tak masuk, ya. Datuk Osman, ya, mesti boleh jawablah. Kerana Osman, isteri dia sakit pada masa itu. Jadi Osman tidak terlibat walaupun namanya ada dalam senarai awal. Ya. Jadi Amru berkata, apa dia kata? Rasulullah mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini salah seorang daripada 10 yang dijamin syurga. Ya, satu daripada 10. Abu Ubaidah ni nombor 9. Ya, kita dah sebut dulu kan? Ada 10 orang, Abu Ubaidah nombor 9. Ya, nombor 9 Abu Ubaidah, nombor 10, siapa ingat nombor 10? Ya, Kak Mai, nombor 10 siapa? 10 dijamin syurga. Number 10, siapa number 10 tuan-tuan? Sorry, tak ingat Ustaz. Shirin, ya, tak ingat. Shirin siapa number 10 Shirin? Sa'id bin Zaid. Sa'id, ya, Sa'id bin Zaid, adik ipar Sayyidina Umar kan? Ya, adik ipar Sayyidina Umar, ya. Sa'id bin Zaid number 10, number 9 Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ya, the first 4 semua orang ingat lah. The first 4 tak payah tanya lah kan. Abu Bakar, Omar, Osman, Ali. Yang tu no question ask lah tuan-tuan, semua orang tahu. Ya, the 4 Khalif tu, ya. Nombor 5 sampai nombor 10 tu biasanya kita sangkut lah sikit. Tapi kita dah boleh agak lah. Nombor 5 macam biasalah Abdul Rahman bin Auf lah. Ya, nombor 5 Abdul Rahman. Nombor 6 Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita dah bincang panjang dah kan, ya, pada bila tu, ya, 2 minggu lepas ke, ya, 2 minggu lepas ataupun 3 minggu lepas ada bincang 10 dijamin syurga, ya. Kemudian kita ada siapa lagi, ya, nombor 5, nombor 6, nombor 7 siapa, apa ni Kak Noraini, nombor 7 Zubair Awam Ustaz. Az-Zubair, ya, ada Az-Zubair bin Al-Awam, ya, nombor 7. Nombor 8 kawan baik Az-Zubair. Siapa kawan baik Az-Zubair? Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah, betul, ya. Nombor 9 Ustaz dah sebut tadi, Abu Ubaidah Al-Jarrah yang meriwayatkan hadis ini. Nombor 10 ialah Sa'id bin Zaid, adik ipar Sayyidina Umar, yang kena tampar ketika Umar datang. Mereka sedang belajar surah Taha, ya, 5 ayat pertama daripada surah Taha, dan beliau ditempeling, ya, ditampar oleh Sayyidina Umar, ya. Dan akhirnya Sayyidina Umar masuk Islam, kita tahu, ya. Jadi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya, beliau nama sebenarnya. Siapa tahu nama sebenar Abu Ubaidah? Kita dah cerita ni 2 atau 3 minggu yang lepas. Sebelum kita bercuti, minggu lepas kita cutilah, ya, sebelum tu. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Siapa nama sebenar dia? Apa? Siapa tuan-tuan? Abu Ubaidah. Siapa nama sebenar dia? Abu Ubaidah tu dia punya apa kita panggil, ya. Sebab dia ada anak nama Ubaidah, sebab tu Abu Ubaidah kan. Nama sebenar dia siapa? Siapa nama sebenar ni? Tuan-tuan. Kak Mariatun, siapa nama sebenar Abu Ubaidah ni? Kak Noraini, siapa Kak Noraini? Ya. Abdullah. Ya. Siapa dia? Abdullah. Abdullah, ya. Abdullah bapak dia. Ya, bapak dia kan Abdullah tu. Ya, nama dia tu sebenarnya siapa? Abu Ubaidah, ya. Dalam kurungan in bracket, siapa nama dia? Ya, Shirin, siapa nama dia Shirin? Abu Ubaidah. Ni tak tahu.
Abu Ubaidah tu nisbah pada anak dia. Kan dah bagi tahu tadi Abu Ubaidah. Nama dia sebenar. Abu Ubaidah, Abu tu kan gelaran kerana anak sulung dia. Macam Nabi Abul Qasim. Ya, bukanlah nama Nabi tu Al-Qasim, nama anak sulung dia. Siapa nama Abu Ubaidah ni? Kita dah sebut dah 10 dijamin syurga. Tu tengok balik nota tuan-tuan. Ya. Ibu tu mana adalah Abdullah. Macam mana? Ubaidah bin Abdullah bin Al-Jarrah, Ustaz. Tak, nama Abu Ubaidah tu, nama dia. Oh. Abdul tu bapak dia. Nama Abu Ubaidah tu siapa? Bin Abdullah tu betul. Al-Jarrah tu betul. Nama dia. Nama dia. Macam kita kata Abu Hurairah kan? Bukan nama dia, tu kan gelaran. Nama dia Abdul Rahman. Kan? Kalau Abu Ubaidah, siapa nama dia? Tuan-tuan tak salin? Ya? Siapa nama dia? Kak Noraini tak dapat? Ya? Shirin tak dapat? Tak ingat Ustaz, tak salin lah. Tak dapat. Dalam kurungan. Ya? Nama dia Amir. Abu Ubaidah Amir. Cuba tengok nama-nama dia. Tak percaya tentang Google. Cuba letak Abu Ubaidah. Ya? Mesti keluar Abu Ubaidah Amir. Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Ya? Al-Jarrah tu nama datuk dia. Ingat tak? Ada orang yang dinisbah kepada nama datuk. Tuan-tuan ingat tak, tuan-tuan? Ada siapa-siapa ingat tak kita cerita? Ya? Orang Arab biasa dibin kepada datuk dia. Tidak dibin kepada bapa. Kalau nama bapa dia tu nama yang tipikal. Kalau nama tipikal. Macam Abdullah is a typical Arab name. Muhammad is a typical Arab name kan? Bila nama tu tipikal, biasa mereka akan skip nama bapa tu. Dia terus nisbah kepada datuk. And Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah is one of the examples. Pasal Al-Jarrah ni siapa dia? Al-Jarrah ni. Bapak dia ke datuk dia? Al-Jarrah, tuan-tuan. Datuk. Datuk dia, Ustaz. Datuk dia. Ya? Boleh tak nisbah pada datuk? Boleh. Sebab kalau tak boleh, mesti Nabi akan komen. Tuan-tuan kena ingat. Nabi ni, kalau ada benda yang salah, Nabi akan komen. Kalau Nabi tak komen, Allah akan komen. Kalau Nabi komen daripada hadis, kalau Allah komen daripada ayat Quran. Itulah apa kita panggil kaedah yang kita kena faham. Ya, dia punya rules and regulation ni tuan-tuan. Kalau ada benda salah Nabi buat, Allah akan tegur melalui ayat Quran. Kalau ada benda salah sahabat buat, Nabi akan tegur juga melalui ayat Quran ataupun melalui hadis Nabi. Nabi akan tegur. Nabi kata benda tu tak boleh. Contoh, Nabi tengok ada orang makan tangan kiri, Nabi tegur dia. Ayat Quran tak ada, ya, tak ada cerita secara spesifik, tapi Nabi akan tegur, ya. Nabi kata bila seseorang makan dengan tangan kanan, bila minum tangan kanan, kerana sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Mana Nabi lah tegur tu. Tapi kalau ada orang makan tangan kiri, Nabi tak tegur, maknanya makan tangan kiri tu boleh lah. Tapi bila Nabi tegur, tak boleh. Itu kaedah untuk memahami hukum, tuan-tuan. Ya? Itu the basic rule. Ya? To understand that is a rule in Islam. Sama ada melalui hadis ataupun melalui ayat Quran. Jadi Ustaz harap tuan-tuan faham yang tu. Ya? Jadi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya? Kerana nama bapa dia very typical. Nama bapa dia siapa? Ya? Nama bapa dia Abdullah. Dia tu siapa? Amir. In bracket. Letak tuan-tuan. Abu Ubaidah is Amir. Ya? Pasal apa dipanggil Abu Ubaidah? Pasal mungkin besar kemungkinan anak dia nama Ubaidah. That's why dia dipanggil Abu Ubaidah. The father of Ubaidah. Ya. Jadi Abu tu kan salah satu daripada maknanya kan bapa kan? Bapa kepada Ubaidah. Boleh ya? Jadi nama dia Amir bin Abdullah. Tapi Abdullah tu di skip ya, sebab nama tipikal. Sebab Amir bin Abdullah atau Abu Ubaidah bin Abdullah ni ada ramai. Jadi nak differentiate kan dia tu daripada orang lain, maka tidak dibin kepada bapa, dibin kepada datuk. Itulah ya dia punya jawapan dia. Boleh faham tuan-tuan? Boleh dapat ya? Boleh Ustaz. Okey, ya. Kak Suharti yang lain okey. Yang lain okey ke ya? Tuan-tuan kena respon lah ya. Ya. Okey Ustaz. Ya. Silakan. Yang 10 nama sahabat Nabi yang dijamin syurga tu, bin dia orang tu semuanya bin datuk ke Ustaz? Ke Abu Ubaidah? Dia seorang je. Abu Ubaidah saja.
Ya, Abu Ubaidah sahaja. Tapi ramailah lagi orang lain yang bin pada mak pun ada. Bin kepada mak pun ada juga, ya, sebab bapa dia tipikal, datuk dia pun tipikal juga. Jadi bila nama bapa dia tipikal Arab name, nama datuk dia tipikal Arab name, tuan-tuan salin. Bila bapa dia tipikal Arab name, datuk dia tipikal Arab name, maka dia dinisbah pada mak dia pula, bin pada mak dia. Ya, ada seorang sahabat Nabi namanya Syarhabil. Syarhabil, tulis Syarhabil. Ya, jadi bapaknya sebahagian sebut bapaknya Abdullah. Ya, datuknya pun Abdullah juga. Jadi nama tu tipikal. Jadi Syarhabil dibin kepada mak dia. Syarhabil bin Hasanah. Hasanah tu nama perempuan. Mana ada Hasanah lelaki? Ya, Syarhabil bin Hasanah. Jadi orang tahu bila Syarhabil mana? Syarhabil bin Hasanah. Nisbah pada mak. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Ya. Sebab apa boleh? Sebab Nabi tak betul kan? Bila Nabi tak betul kan, maknanya accepted. Ya, benda tu acceptable. Boleh faham ya? Okey, ada soalan, silakan. Ya, bagus soalan tadi, ya. Soalan yang tanya pada kita sama ada sahabat-sahabat yang 9 lagi tu bin kepada bapa ke kepada datuk? Semua bin kepada bapa. Cuma biasa pakai gelaran lah. Ya, contoh macam Abu Bakar kan, ya, Abu Bakar itu gelaran juga. Abu kan, dah tahulah. Abu mesti gelarannya. Ya, Abu Bakar. Bakar tu bukan anak lelaki dia. Bakar tu anak perempuan. Aisyah tu. Ya, pasal Aisyah tu anak dara Bakar atau Bikir. Sebab tu dipanggil Abu Bakar, bapa kepada si dara. Ketika dia kahwin dengan Nabi masih dara. Sebab tu dipanggil bapa kepada si dara. Itu gelaran yang orang bagi. Tapi nama sebenar dia Abdullah. Abdullah tu tipikal. Ya, tapi kalau Abu Bakar tu nama yang pelik sikit. Ya, sebab dia satu-satunya memiliki anak yang ketika kahwin dengan Nabi masih dara. Yang lain semua janda. Ya, jadi itu cerita dia. Jadi Abu Bakar nama sebenarnya ialah Abdullah. Ya, Abdullah bin Osman. Abu Bakar biasa kita duk sebut Abu Bakar Siddiq. Siddiq itu gelaran juga. Jadi nama bapa kita tak tahu. Ya, jadi nama dia Abu Bakar in bracket Abdullah bin Osman. Osman nama bapa dia. Betul. Ya, itu cerita dia. Umar kita semua tahu. Umar bin Al-Khattab. Al-Khattab bapa dia. Ya, Osman bin Affan. Affan bapa dia. Ali bin Abi Talib. Abi Talib tu bapa dia tapi gelaran juga. Abu kan? Abu Abi ni semuanya adalah gelaran. So ya? Abu Bakar in English would be father of virgin ya? Betul. Ya. Okay. Abu Bakar ya. Jadi father of the virgin lah ya. The virgin yang dimaksudkan adalah Aisyah. Ya. Sebab kalau katalah Hafsah anak Umar tu ketika kahwin dengan Nabi dia pun anak dara, maka Abu Bakar takkan dipanggil Abu Bakar. Mesti dipanggil lain pula, ya. Mungkin Abu Abdullah ke, ya, Abu Abdurrahman ke, ya. Sebab nisbah pada anak lelaki dia. Tapi tak, dia nisbah pada anak perempuan pula. Tapi bukan nama anak tu. Ya, bukan nama anak sebab patutnya Abu Aisyah, tak boleh. Ya, mana boleh nisbah pada perempuan kan? Nisbah pada lelaki. Ya, tetapi sebab ada sesuatu yang special daripada anak dia tu, ya. Sebab anak dia tu masih dara, masih bikir atau masih bakar, ya. Ketika dikahwini oleh Nabi itu yang panggil the father of virgin tu. Ya, itulah cerita dia. Tuan-tuan kena tahu sikit sebanyak dia punya background tu, ya. Supaya Ustaz, bila ya. Tapi Saidina Abu Bakar ni he has been called Abu Bakar from the time he was sahabah kan Ustaz? Maknanya dia memang di-call setelah Nabi kahwin dengan anak dia. Only then he was called Abu Bakar. Sepatutnya lah, by right macam tu lah. Sebab sebelum tu Umar punya anak pun dara juga. Semua orang tu, anak-anak dia semua dara. Sebelum kahwin semua dara. Ya, tapi pasal apa Umar tidak dipanggil Abu Bakar? Ya, sedangkan anak dia pun kahwin dengan anak Nabi juga. Pasal apa Abu Sufyan tidak dipanggil Abu Bakar? Kerana anak dia pun, anak perempuan dia pun kahwin dengan Nabi juga. Ya, kerana apa? Ya, kerana ketika berkahwin dengan Nabi, anak mereka tidak lagi dara. Semuanya sudah menjadi janda. Sudah menjadi balu sebab suami meninggal. Ya, sama ada dalam perang ataupun kerana sakit. Ya, normal cause lah. Ya, itu jawapan dia. Jadi Abu Bakar dipanggil Abdullah. Itulah nama dia.
ketika masuk Islam ditukar nama kepada Abdullah. Nama lama dia Atiq ataupun nama lamanya Abdul Kaabah. Pasal orang Arab ni dulu sembah Tuhan Kaabah. Ya, jadi Kaabah tu ya dinisbah kepada nama anak-anak mereka, ya, Abdul Kaabah, hamba kepada Kaabah. Jadi bila masuk Islam tak bolehlah pakai nama tu. Jadi namanya ditukar menjadi Abdullah. Ya, tetapi setelah anak dia Aisyah berkahwin dengan Nabi sejak di Mekah lah, sebab Aisyah kahwin dengan Nabi di Mekah. Ya, macam Hafsah anak Umar kahwin di Madinah sebab lepas perang. Di Mekah mana ada perang kan? Di Madinah semua perang tu yang 27 perang tu semua berlaku di Madinah. Jadi tak ada perang di Mekah. Mekah nak sembahyang depan Kaabah pun takut. Ya, perang macam mana? Ya, tak ada perang di Mekah. Jadi sebab tu tak ada cerita Umar tu Abu Bakar, tak ada. Ya, Abu Sufyan tu Abu Bakar, tak ada. The only sahabat ya yang digelar sebagai Abu Bakar ya was Abu Bakar As-Siddiq tu saja. Tak ada orang lain. Dia seorang tu saja. Ya, kemudian nanti barulah ada nama Abu Bakar. Macam kita di Malaysia Abu Bakar ramailah. Ya, kadang-kadang Abu Bakar yang kita panggil Abu Bakar tu dia tak ada anak perempuan pun. Anak dia lelaki semua. Anak dia tujuh lelaki. Tapi orang duk panggil dia Abu Bakar. Orang tak tahu. Orang tak tahu cerita kan. Sirah kan tak belajar. Jadi itu yang tak tahu tu. Ya. Jadi itulah cerita dia. Ya, sebab tu Ustaz kalau jumpa kawan Abu Bakar, Ustaz tanya, anak perempuan anak ke berapa? Dia kata saya tak ada anak perempuan Ustaz. Anak saya semua lelaki. Ustaz kata sebab apa panggil Abu Bakar? Ya, dia pun tak faham. Kita kena ceritalah satu-satu. Ya, tapi tak apalah nak bagi tahu. Ya, macam mana kan orang Melayu dia tak tahu cerita tu. Jadi kita ajarlah. Itulah cerita dia. Okey, ada soalan? Silakan. Terima kasih Ustaz. Tak pernah tahu ya. pun ni. Lepas tu kalau kita baca pasal Sayyidina Abu Bakar, dia tak ada cerita pun yang ni Ustaz. Oh, dalam kitab besar. Itu kena hadir hari Jumaat punya kelas. Yang apa ni Sirah Khulafa' Rashidin yang Ustaz punya kelas tu. Yang dengan Nur Islamic Academy Nia. Ya. Jumaat pertama dan ketiga tu tuan-tuan kena hadir kelas tu lah. Kita kena cerita Abu Bakar sekarang ni. Kitab besar, kitab kecil tak cerita, kitab besar. Ya, Ibnu Katsir juga, the same person Ibnu Katsir juga. Ya. Apa soalan tadi Haji Hasan ke siapa tu? Nama dia benar Abdullah Ibni Abi Quhafa kan? Quhafa Abi Quhafa dia punya gelaran juga. Oh, gelaran sebab dia. Abu and Abi, Haji Hasan, Abu by the name Abu ataupun Abi itu bukan nama, itu adalah gelaran. I see. Okay. Jadi nama bapa dia, the real name dia ialah Osman. Jadi Abdullah bin Osman. Ya. Okey, ada lain silakan. Ada apa? Tuan-tuan, ya, tak ada ya. Kalau tak ada kita balik pada cerita Abu Ubaidah. Jadi Abu Ubaidah besar kemungkinan Ubaidah tu adalah dia punya first son dia. Ya, the first son. Ya, sebab second son tak boleh. Ya, dia mesti first son. Walaupun first son tu anak nombor 3. Macam Ustaz kan, ya. Anak pertama daughter, yang kedua daughter juga. Ya, jadi Ustaz tak dipanggil Abu-Abu lagi, belum. Masa anak pertama, ya, Atirah nama dia. Jadi orang tak panggil Ustaz Abu Atirah, tak. Orang Arab tak panggil macam tu. Dapat anak kedua, ingatkan lelaki perempuan, Aisyah. Orang tak panggil Ustaz Abu Aisyah, tak panggil. Ya, tapi bila jumpa dengan kawan-kawan ustaz-ustaz juga, dia tanya, dia kata, Ustaz, kalau ada anak lelaki nak namakan siapa? Ustaz kata, insya-Allah kalau ada naklah namakan Aiman. Ya, masa tu Aiman tak lahir lagi. Ya. Jadi oleh kerana tu maka orang pun duk panggil Abu Aiman. Bila jumpa je Abu Aiman. Abu Aiman, ya. Jadi dia jadi doa dan boleh dipanggil walaupun anak lelaki itu belum dilahirkan, boleh. Itu memang budaya Arab. Ya, dan Nabi pun terima pakai, Islam terima pakai. Ya, jadi dia mesti first son. Walaupun the first son is third child, ya, boleh, tak ada masalah. Ya, dia anak nombor 3, Aiman anak nombor 3. Tapi dia adalah anak lelaki sulung. Maka dipanggil Abu Aiman macam tu. Walaupun tak ada lagi. Jadi kalau orang tu ada 5 anak, ya, 4 anak perempuan atau 5 anak perempuan, tak ada anak lelaki. Tapi orang tanya, ya, nanti kalau ada anak lelaki, ya, nak bagi nama siapa? InsyaAllah kalau ada nak bagi nama Ahmad, terus panggil Abu Ahmad. Macam itulah tuan-tuan. Itulah sebahagian daripada budaya Arab yang diterima pakai oleh Islam. Ya, dia
Arab culture, tapi dia endorse, ya. By syariah, mana boleh diterima pakai, adopted by syariah, ya, boleh pakai. Okey, ya, Abu Ubaidah tadi. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya. Ini Al-Jarrah nama datuk dia, sebab nama bapa dia Abdullah, typical Arab name, so kita tak pakai. Bila dia Nabi utus Abu Ubaidah pergi ke Bahrain untuk mengambil harta jizyah. Tuan-tuan ingat tadi kan? Jizyah ni harta apa, tuan-tuan? Jizyah ni apa? Harta apa tadi jizyah ni? Peperangan. Cukai kepala. Cukai kepala, ya. Dia dibayar oleh non-Muslim. Non-Muslim. Non-Muslim dia tax, ya. Dia macam income tax, tapi dia hanya dibayar oleh lelaki saja. Perempuan walaupun ada pendapatan tak bayar. Dia hanya lelaki saja, suami saja. Ya, ataupun anak lelaki dia saja, ya. Jadi kalau mak dia carrier lady pun, ya, tak perlu bayar jizyah. Jizyah hanya daripada lelaki saja. Ya, Allah yang Maha tahu apa dia punya rahsia, ya. Pada waktu itu penduduk Bahrain sudah mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah. Dan Rasul mengangkat Al-Ala bin Al-Hadrami. Ya, Al-Ala bin Al-Hadrami, maknanya Al-Ala ni, ya, nama sahabat Nabi. Al-Hadrami ni maknanya bapa dia orang Yaman. Hadrami itu Hadramaut. Ya, kedai restoran Hadramaut yang tuan-tuan pergi tu, ya. Jadi orang tu Al-Hadrami kita panggil. Al-Hadrami, ya. Kalau nama dia Osman, nama dia Ali, nama dia Ahmad, ya, dia Al-Hadrami kerana berasal daripada Hadramaut, Yaman. Ya. Jadi Nabi telah angkat Al-Ala sebagai pemimpin mereka. Beberapa waktu kemudian Abu Ubaidah datang ke Madinah dari Bahrain. Orang-orang Ansar mendengar kedatangan Abu Ubaidah ni dan mereka pun mengerumuninya sebab dia bawa balik daripada Bahrain nak dengar cerita. Melihat kejadian ini, Rasulullah tersenyum dan berkata, apakah kamu menyangka bahawa Abu Ubaidah telah datang dengan membawa harta? Jadi orang biasa datang lah sebab nak tahu Abu Ubaidah ni bawa jizyah tadi. Mungkin ada dalam bentuk pakaian, dalam bentuk barang-barang kulit, ya, datang dalam bentuk pelbagai benda, ya, yang diambil sebagai jizyah daripada masyarakat Bahrain. Para sahabat menjawab, betul ya Rasulullah. Ya, Nabi kata kamu tunggu harta ke apa? Ya, kemudian Nabi pun bersabda, okey. Sabda Nabi ni tuan-tuan kena pay attention. Ya, mari kita tengok muka surat 309. Ya. Nabi kata apa? Ya, Nabi kata fa'abshiru, bergembiralah kamu, berbahagialah kamu. Ada dua, ya. Kat sini diterjemahkan berbahagialah. Juga makna bergembiralah. Ya, bergembiralah, berbahagialah. Wa amalu, dan berharaplah. Tadi mula-mula bergembiralah, ya. Wa amalu, dan berharaplah. Ya. Ma yasurrukum, apa yang mengembirakan kamu, ya. Jadi maksudnya tak ada masalah, ya, bila kita dapat harta, kita dapat hadiah, kita dapat sedekah dan sebagainya, ya. Maknanya kita boleh gembira, seronoklah sebab itu adalah nikmat Allah bagi. Ya, seronok, ya, kita dapat cucu, kita dapat anak buah, ya, kita dapat keputusan yang baik dalam peperiksaan anak cucu kita, ya, kita dapat berita gembira. So Islam tak larang kita bergembira. Ya, syukur, alhamdulillah, ya. Kita buat majlis makan, ya, kita jamu kawan-kawan cucu kita ataupun anak kita dapat pekerjaan, naik pangkat dan sebagainya, ya. Kita buat majlis, boleh, tak ada masalah. Menyediakan makan, ya. Paling kurang kita buat di restoran, ya. Pergilah Moses ke, pergilah mana-mana, ya, restoran yang ada di Bukit Jelutong, kalau tuan-tuan duduk Bukit Jelutong ataupun di mana-mana saja, ya. Pergilah, raikanlah kawan-kawan kita, ya. Islam tidak menghalang. Ma yasurrukum, kerana benda itu mengembirakan kamu. Memang, ya, dapat harta, seronok, ya. Fa wallahi, tapi Nabi kata, wallahi, demi Allah, ma al-faqru akhsha alaikum. Nabi pun kata, ma tidaklah. Tadi ma yang pertama tu apa yang, ya. Fa abshiru wa amalu ma yang ma tu makna apa yang. Ma yang sekarang ni, fa wallahi ma al-faqru, mal faqru. Ma di sini makna tidak pula. Ini denial. Ya, dia partikel, ya, dan partikel denial. Dia menafikan. Mal faqru akhsha alaikum. Bukanlah kefakiran itu yang aku takut menimpa kamu. Nabi tak takut umat dia miskin. Nabi tak takut, tuan-tuan. Nabi tak bimbang, ya. Walakin, akan tetapi walakin, ya. Akhsha alaikum, aku bimbang berlaku ke atas kamu
apa dia? Antu besata, ya, bahawasanya dibentangkan. Ya, antu bahawasanya tu besata dibentangkan. Alaikum atas kamu ad-dunya. Yang Nabi bimbang ialah bila dunia dibentang kepada kamu, kepada umat dia. Mana umat dia jadi kaya, jadi apa kita panggil, jadi apa, mewah, ya. Yang itu Nabi bimbang. Kerana orang susah, ya, Nabi tak bimbang sangat sebab nanti ada orang tolong. Tapi kalau orang semua dah senang, oh, yang itu Nabi bimbang. Ya, kerana manusia akan lalai. Ya, sebab itu dia tak salah ada harta, tak salah. Islam tak pernah larang. Tuan-tuan nak cari harta, carilah. Tuan-tuan nak duduk istana pun Islam tak larang. Ya, tetapi macam tadilah, kena tunaikanlah dia punya kewajipan dia. Ya, tunaikan kewajipan. Tuan-tuan punya pendapatan senang je tuan-tuan. Ya, 40,000 tuan-tuan dapat, 1,000 dia punya zakat. Itu kalau kita nak kira net lah. Ya, tuan-tuan dapat 40,000, pendapatan tuan-tuan dalam bentuk apa pun, 40,000 tuan-tuan bayar zakat 1,000 setahun. Dalam masa setahun tuan-tuan dapat 40,000. Ya, kalau tuan-tuan dapat 80,000, ya, 2,000. Jadi kalau tuan-tuan dapat 160,000, 4,000 je dia punya zakat dia. Ya, mudah saja tuan-tuan. Ya, 2.5% kan. So 2.5% daripada 40,000 is 1,000. Senang cerita. Macam orang pelihara binatang, kambing contoh. 40 kambing, zakat dia seekor kambing. 40 ya kambing, seekor kambing. Ya, 2.5% lah tu. Kalau 40,000 dapat pendapatan kita, maka 1,000 saja. Simple je tuan-tuan, senang je kira dia. Ya, itu cerita dia. Dan Nabi bimbang kalau umat dia mewah, ya. Di sini Nabi tak kata mewah, Nabi kata apabila dibentangkan dunia itu kepada kamu, kama seperti mana? Kama tu seperti mana, ya? Busitat seperti mana dibentangkan, telah dibentangkan, tu past tense tu. Ya, busitat past tense, telah dibentangkan ala ke atas man, ya, orang-orang kana qablakum. Seperti mana telah dibentangkan kepada orang yang terdahulu pada kamu. Maknanya orang Nasrani, orang Yahudi, umat-umat dulu. Umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, ya. Dulu-dulu pun Allah bentangkan dunia untuk mereka. Fatana fasuha, ya. Lalu mereka berebut, ya. Mereka bersaing satu sama lain. Ya, masing-masing nak kejar jawatan, pangkat, ya, harta dan sebagainya. Kama seperti mana tanah fasau, ya. Tanah fasauha seperti mana orang dulu juga berlumba-lumba, berebut-rebut, ya. Watuhlikakum, dan perkara itu, ya, menghancurkan kamu. Kama ahlakathum, seperti mana orang dulu pun hancur juga. Jadi maknanya tuan-tuan, harta tak ada masalah, tapi nak manage harta tu, itu yang problem tuan-tuan. Nak manage tu, takut kita manage wrongly. Kita manage tu tak according to syariah, yang itu bimbang. Ya, sebab tu ada patuh syariah punya asset manager kan. Ya, dia kerja dia membantu kita, tolong kita. Sebab itulah, ya. Sebab nak make sure kita punya asset management tu, ya, according to syariah. Tapi kalau kita boleh handle, kita boleh manage according to syariah, okey ya. Tak payahlah engage asset manager. Ya, macam itulah, ya. Tu kalau Ustaz boleh detailkan. Okey, ada apa soalan tentang hadis ni tuan-tuan? Ya, Kak Suhati ada nak tanya. Nampak macam nak tanya, ya, ataupun siapa-siapa yang lain. Haji Nazri ada apa, Haji Nazri? Ya. Saya nak tanya Ustaz. Ni Ya, silakan. tentang harta-harta pembahagian kepada Nabi ni Ustaz. Kalau Mazimah tu kita fahamlah kalau dia bersama perang. Tapi kalau Nabi tak bersama perang, dia dapat dah dia punya 20% tu? Tak dapat lah. Ya. Sebab Nabi tak pergi perang, tak dapat lah. Ya. Jadi Nabi yang pergi perang tu ada 27. Semua banyak, cukup banyak lah tu. 27 tu hanya dalam masa lebih kurang 8 tahun je. Ya, 7 tahun. Ya. 7 masuk 8 tahun lah. Sebab Nabi mula perang Badar tahun 2 Hijrah. Nabi berakhir perang tu, perang Hunain tu, ya, pada tahun yang ke-8. Jadi lebih kurang 7 tahun je. Dalam masa 7 tahun tu pun dah sibuk dah. Ya, perang 27. Walaupun bukan semua berlaku perang kan. Ada yang musuh lari, ada musuh menyerah kalah, ada mereka sembunyi dalam mereka punya fortress city dan akhirnya menyerah kalah, ya. Itu Nabi semua ada tu. Nabi terlibat. Tapi yang perang-perang kecil ni, perang-perang kecil ni Nabi tak pergi, ya. So Nabi tak layak lah dapat. Ya, secara umum, ya, Nabi tak terlibat kan. Walaupun adalah pendapat yang kata Nabi tetap dapat, tapi
macam tadilah ya. Biasanya yang dapat tu orang yang terlibat dalam perang. Tapi kalau apa ya, sebab Nabi tak ambil duit apa kita panggil ya. Duit sedekah Nabi tak ambil. Orang bagi sedekah Nabi tak ambil, hadiah saja. Ya. Dan duit zakat Nabi tak dapat. Zakat yang dikumpul tu daripada orang kaya tu, ya, daripada peniaga, orang kaya dan sebagainya, Nabi tak ambil zakat sebab Nabi dan keluarga tak boleh makan duit zakat. Ya. Jadi kalau tuan-tuan keluarga Nabi, tuan-tuan confirm tuan-tuan ni keluarga Nabi dan tuan-tuan susah, tuan-tuan tak boleh makan duit zakat tuan-tuan. Ya, dia kena ada peruntukan lain. Pasal duit zakat bukan untuk Nabi. Duit sedekah bukan untuk Nabi. Ya. Jadi duit zakat, duit sedekah tu untuk fakir miskin, untuk dia punya pengurus dia. Ya, untuk orang yang berhutang, ya. Nabi dapat daripada harta lain. Sebab itulah Nabi dapat daripada harta peperangan tu. Ya, itu cerita dia, Datuk Osman. Ya. Ada apa lagi? Silakan. Jizyah dapat jizyah. Yang Jizyah tu ada pembahagian dia, ya. Ada pembahagian dia, ya. Mungkin adalah, ya, tapi tak sebesar seperti mana apa? Seperti mana apa ni ghanimah dengan al-fai'u tu lah. Fai'un dengan ghanimah tu confirm. Itu memang 1/5. Ya, tapi yang lain-lain tu apa ni tidaklah terlalu besar, ya. Sebab dia lebih pada nak menjaga maslahat apa ni orang-orang yang bukan Islam tadi, ya. Sebab orang bukan Islam dia tak boleh dapat apa ni duit zakat. Ya, kita tak boleh bayar zakat pada mereka melainkan mereka yang dijinakkan hati untuk menerima Islam. Itu boleh. Ya. Jadi orang yang bukan Islam, mereka kekal di negara umat Islam untuk keluarga mereka tu, ya, keperluan mereka. Yang itu dia dapat daripada jizyah. Jadi peruntukan tu biasanya merujuk kepada orang bukan Islam tu sendiri. Sebab kalau orang Islam dia dah ada zakat. Ya, orang Islam dah dapat zakat. Ya. Orang Islam yang tak pergi perang, dia tak boleh dapat ghanimah, dia tak boleh dapat fai'un, tak dapat. Tapi Nabi yang bagi. Intentionally Nabi bagi, tuan-tuan. Daripada yang 20% Nabi punya tu. Jadi tuan-tuan kena ingat yang tu. Jadi zakat tu memang Nabi tak dapat. Ya, sedekah Nabi tak dapat. Ya, tu balik pada fakir miskin. Jadi sebab itu Nabi tak simpan harta Nabi tu. Habis harta Nabi tu, bagi semua kat orang. Ya, kecuali untuk keperluan keluarga Nabi lah, isteri dan juga anak-anak yang di bawah jagaan Nabi. Ya, tu cerita dia. Okey, tuan-tuan, ya. Ada apa soalan tentang hadis tadi? Maknanya Allah buka pintu rezeki. Ya, Allah bentang dunia ni, semua harta dapat, tuan-tuan, macam-macam. Ya, harta buah-buahan, harta pertanian, ya, harta apa lagi, tuan-tuan? Harta macam-macam lah, pelombongan emas, ya, timah, ya, apa lagi? Besi dan sebagainya, macam-macam, tuan-tuan. Ya, dalam dunia ni macam-macam, ya. Jadi boleh jual apa kita dengan air, jual air pula. Ya, tu belum masuk balak, belum masuk apa lagi, itu semua, ya. Itu semua harta yang Allah benarkan, tetapi mesti dikawal lah. Ya, macam balak kita kata isu besar lah kan, ya. Itu kena kawal lah. Boleh tak terbang balak? Boleh. Ya, tapi mesti dikawal dan tidak sampai merosakkan ekosistem alam, tuan-tuan. Ya, sampai balak pecahkan rumah orang apa semua, tu melampau, tuan-tuan. Maknanya itu secara eksesif tu. Ya, itu dah keterlaluan. Ya, dan mesti dilakukan sesuatu. Sebab kalau tidak, tuan-tuan, kita semua susah. Ya, pasal bila ada orang buat salah, kita tak tegur, kita tak bantah, ya, maka bila datang azab Allah, semua kita kena. Itu yang masalah tu, tuan-tuan. Ya. Kalau azab tu datang, kan kita dah bincang Syirin kan, ingat kan, ya. Kita kena bincang cerita tu. Ya. Cerita apa kita panggil, ya? Ayat 24 ke 25 Syirin, ya, dalam suratul Anfal tu kan. Cerita yang azab Allah tidak menimpa kepada orang zalim saja. Ya, semua orang kena. Ayat berapa? 25 kan? Syirin. 25. Ya. 25 surah Al-Anfal, surah yang ke-8. Ya. Apa ni? Wattaqu fitnatan, takutlah kamu akan fitnah, ya, akan azab, ujian yang menimpa bukan sekadar kepada orang zalim, tetapi menimpa juga kepada kita. Kerana kita tak buat apa-apa, kita diam, tak boleh diam, tuan-tuan. Paling kurang kita nyatakan bantahan dalam apa ni social media, ya, melalui apa kita panggil saluran yang dibenarkan lah. Ya, jadi kita kena paling kurang, sebab kan Nabi dah sebut dalam hadis 40, apabila kamu tengok apa kita panggil, ya, kemungkaran, kamu kena tegur. Kalau kamu ada kuasa, dengan kuasa. Kalau kamu tak ada kuasa, dengan nasihat, dengan mulut. Kalau tak boleh, dengan hati paling kurang. Kita kata, ya Allah, aku tak suka tengok benda ni. Ya, ya Allah,
apa kita panggil, ya, jauhkan kami daripada azab bencanamu. Tapi kita kena bantah lah. Ya, paling kurang melalui sosial media lah. Ya, sebab kita tak ada suara. Kalau di ahli parlimen, dia kena bercakap lah di Dewan Parlimen. Kalau di ADUN, kena cakap lah di Dewan Undangan Negeri. Ya, tapi kalau kita wartawan, kena cakap lah dalam akhbar. Ya, tapi kalau kita yang tak ada saluran semua, ya, apa kita nak buat? Dengan cara yang kita mampu. Ya, sosial media ke, kongsi dengan orang lain, bagi tahu. Ya, sebab benda tu kemungkaran. Dan kalau kemungkaran tu tidak dikawal, semua orang akan kena. Sama ada orang yang solat ataupun tak solat. Sama ada orang yang beribadah ataupun tidak. Sama ada orang baik atau orang jahat, semua kena. Tu ayat 25 tu, ya, memberi isyarat kepada kita kena bimbang. Paling kurang kita tak puas hati dengan hati kita. Tapi takkanlah cukup dengan hati saja, tuan-tuan. Kena buat sesuatu lah. Ya, kita kena jadi pressure group. Ya, kena bercakap, kena bagi tahu pada orang supaya orang tahu. Ya, itulah apa yang sedang berlaku sekarang dan kita kena buat sesuatu lah. Ya, kita tak boleh diam. Sebab kita kata, lantaklah, ni bukan hal saya. Tak boleh, tuan-tuan. Sebab bila azab datang, habis kena semua. Tuan-tuan, masjid pun tenggelam. Surau pun tenggelam, tuan-tuan. Ya, jangan cerita rumah. Ya. Sebab apa? Sebab mungkin kita tidak melaksanakan tanggungjawab menegur paling kurang. Ya, itu kalau Ustaz boleh detailkan. Okey, tuan-tuan, ada apa? Silakan. Ada? Tak ada, tuan-tuan? Ya. Tuan-tuan jangan kekal sikap kita macam tahun lepas, ya. Kena berubah, tuan-tuan. At least say something, ya. Komen ke ataupun tanya soalan ke ataupun apa sajalah. Ya, jangan biarkan Ustaz seorang bercakap. Okey, ada apa? Silakan. Ya. Haji Mat Syah, ada apa Haji Mat Syah? Tak ada Ustaz, tak ada. Tak ada. Ya. Tapi jangan diam, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan tengok kemungkaran berlaku, jangan diam, tuan-tuan. Tuan-tuan kena bantah. Ya, kena buat sesuatu, tuan-tuan. Melalui channel yang tuan-tuan ada. Tuan-tuan ada persatuan, ya, ada association, ada ada kelab, ada apa semua, ada parti, ada sebagainya. Tuan-tuan kena buat sesuatu. Ya, orang yang aktivis kena buat cara aktivis. Ya, kita masyarakat umum kena buat macam tu. Okey, nombor 6. Sahabat Nabi Amru bin Al-Haris. Ya, ini saudara Juwairiyah binti Al-Haris. Mana ini keluarga kepada, ya, Amru bin Al-Haris ni Nabi punya ipar. Nabi punya ipar. Ya, tuan-tuan Ustaz dah sebut, tuan-tuan kena ingat 10 dijamin syurga tu, nama-nama dia semua tuan-tuan kena ingat. Ya, 9 isteri Nabi tu, ya, 11 lah, ya, 11 total isteri Nabi, 2 meninggal, ada 9 lagi, tuan-tuan kena ingatlah nama tu. Sebab bila kita jumpa dalam hadis, ya, dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitab akhlak, sebab kitab ni juga dia guna pakai hadis-hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Jadi dia akan sebut perawi-perawi hadis tu. Jadi paling kurang kita kenal. Bila orang dok sebut Juwairiyah binti Al-Haris, itu adalah Nabi punya isteri. Jadi Amru bin Al-Haris itu adalah abang ataupun adik lelaki dia. Maknanya ipar Nabi. Ya. Jadi Amru bin Al-Haris, dia pernah berkata ketika Rasulullah wafat, baginda tidak meninggalkan harta. Ya. Nabi tak tinggalkan harta, tuan-tuan. Ya. Tak ada apa pun harta Nabi. Macam mana dia tahu? Sebab Juwairiyah tu, ya, dia punya keluarga, dia punya adik perempuan ataupun kakak. Ya. Jadi dia tahulah. Baik 1 dirham, 1 dinar, ya, seorang hamba sahaya lelaki ataupun perempuan. Harta yang ditinggalkan hanyalah seekor baral ataupun biral. Ya, baral. Kita biasa dengar baral, kan? Baral tu adalah, ya, di sini terjemah kuda kecil. Bukan kuda, kan? Baral ni bukan kuda sebenarnya. Dia adalah hybrid antara kuda dengan keldai. Ya, jadi kita tak katalah dia kuda, kan? Dia adalah baral tu maknanya hybrid antara kuda dan kuda dan juga keldai. Ya, dia panggil baral. Maknanya dari segi saiz badan betul lah. Dia kecil lah pada kuda, tapi dia besar daripada apa? Ya, dia besar daripada keldai. Kalau keldai kecil, kan? Kuda besar. Dia in between tu. Ya, tu dipanggil sebagai baral, ya. Yang warna putih, senjata yang Nabi ada untuk buat perang dan sebidang tanah yang sudah disedekahkan. Ya, jadi tanah tu sudah disedekahkan. Jadi maknanya keluarga Nabi Fatimah tak boleh tuntut lah. Ya. Setelah Rasulullah wafat, Fatimah puteri Rasul dan Al-Abbas menemui Abu Bakar. Ini Abu Bakar yang kita sebut tadi. Siapa nama sebenarnya Abu Bakar? Abdullah. Ya, Abdullah bin Osman.
Ya, tadi apa Haji Hasan sebut Abdullah bin Abi Quhafah, betul. Abi Quhafah tu gelaran dia. Ya, tapi nama sebenarnya adalah Osman. Ya. Jadi apa ni, Abu Bakar yang ganti Nabi sebagai khalifah. Jadi Fatimah ditemani oleh bapa saudara Nabi Al-Abbas ataupun datuk Fatimah lah. Ya, dia pangkat datuk pada Fatimah. Menemui Abu Bakar untuk meminta bahagian warisan yang ada di ladang kawasan Fadak. Ya, bukan Fidak tu, Fadak, F-A-D-A, ya, Fadak, yang merupakan harta Fai'un milik Rasulullah. Ini ketika perang dulu. Sebab masyarakat Fadak tu dia menyerah diri. Jadi bila menyerah diri, tak ada peperangan berlaku. Bila tak ada perang berlaku, harta mereka menjadi harta rampasan juga. Ya, jadi harta tu dibahagi-bahagikan sesama tentera Islam pada masa itu. Termasuklah Nabi pun dapat. Ya, jadi tanah tu diminta oleh Sayyidatina Fatimah. Namun Abu Bakar berkata kepada mereka, sungguh aku mendengar Rasulullah bersabda. Nabi kata, inna ma'asyiral anbiya, kami ini golongan anbiya, golongan nabi-nabi, la nurisu, kami tidak mewariskan harta. Maknanya Nabi ni kalau dia tinggal apa benda pun, anak-anak dia tak boleh waris. Keluarga dia tak boleh mewarisi. Ma taraknahu sadaqah, ya, apa yang kami tinggalkan automatik menjadi sedekah. Jadi tak boleh claim lah. Ya, jadi Abbas tak tahu cerita, Fatimah pun tak tahu. Ya, jadi sebab hadisnya ada beratus ribu. Jadi tak mesti semua sahabat tahu benda tu. Sebab itulah Abu Bakar dan Umar tidak membenarkan para sahabat keluar tinggal di negeri lain. Boleh pergi musafir, bisnes, ya, untuk perang boleh. Tapi mereka mesti balik ke Madinah. Kerana kalau ada isu yang berlaku di Madinah, mereka boleh membantu Abu Bakar dan Umar untuk bacakan hadis ke, bagi tahu pengalaman mereka. Kami pernah dengar Nabi sebut begini-begini. Sebab Abu Bakar dan Umar pun bukan perawi hadis yang banyak. Ya, sebab mereka pun sibuk masa hidup dulu. Ya, masa hidup Nabi, mereka sibuk dengan perniagaan. Ya, dengan pengurusan keluarga. Jadi sahabat-sahabat kecil yang banyak meriwayatkan hadis ni, ya, macam Anas bin Malik, macam Abdullah bin Abbas. Abdullah, ya, ni tadi bapa dia Abbas, ya, Abdullah bin Abbas, Jabir, ya, siapa lagi kita kata, Abu Sa'id Al-Khudri. Ni sahabat-sahabat kecil semua, ya, orang muda-muda belaka, ya. Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh Umar bin Al-Khattab di hadapan Ali, Osman dan Al-Abbas dan yang lainnya. Jadi makna Umar pun bagi tahu, ya, Nabi-Nabi dan Rasul ketika mereka wafat, harta mereka tidak diwarisi. Walaupun, ya, kita pergi lebih jauh lagi. Walaupun Nabi Daud tu banyak harta, sebab Nabi Daud pun raja, ya, King David, ya, orang putih panggil King David. Memang dia raja. Jadi walaupun dia ada harta, anak dia, ya, Nabi Sulaiman tak boleh mewarisi harta. Yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman seperti mana Quran sebut, ya, ia adalah jawatan sebagai seorang nabi. Yang itu dia tanggungjawab. Tapi harta dia tak warisi. Dia kena buat harta sendiri. Ya, dia kena cari harta lain. Jadi itulah, ya, yang disebut, ya, dalam Al-Quran. Hadis ini sama sekali tidak bertentangan dengan firman Allah yang menerangkan bahawa Nabi Zakaria berkata, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga aku ialah Yaqub. Ya, ni cerita keluarga Yaqub ni, ya. Atau firman Allah, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, macam tadi Ustaz sebut. Yang dimaksudkan dengan warisi, ya, mewarisi dalam ayat ini adalah mewarisi ilmu. Ilmu boleh, kenabian boleh, hikmah, ya, dia punya kebijaksanaan boleh, tapi bukan harta. Ya, jadi harta tidak diwarisi. Yang diwarisi adalah tanggungjawab kenabian, ilmu pengetahuan, ya, dan juga kebijaksanaan. Itulah cerita dia, tuan-tuan. Ya. Okey, ada apa-apa? Silakan. Kalau nak tanya, ya. Ada apa, tuan-tuan? Ya, Haji Nazri ada apa? Ya. Ya. That means kalau harta Rasulullah SAW cannot be inherited, then the Hashimi punya family technically cannot be very rich lah, kan, Ustaz? Tak dapat lah daripada. Sebab kalau Nabi punya harta diwarisi pun, Nabi tak ada apa harta. Memang Nabi tak ada. Cuba tarik bayang tadi. Ada 1 ekor baral, ada tanah Fadak pun dah disedekahkan, automatik lah bila Nabi wafat, kan. Tak ada apa sebenarnya. Walaupun Nabi dapat 20%, tu yang Ustaz sebut daripada tadi tu. Yeah. Nabi dapat 20%, tapi tak ada harta pun. Ya, seperti mana disebut tadi oleh ipar Nabi, kan, Amru bin Al-Haris tadi.
Jadi Bani Hashim kalau dia nak harta kena cari sendiri. So maknanya the King of Jordan tu maknanya harta tu harta diorang sendirilah. Ya betul. Ya, harta diorang sendirilah. Macam kita kata Abbas. Abbas kaya. Tapi kaya Abbas tu kerana usaha dia. Az-Zubair kaya. Tapi Az-Zubair punya harta tu kerana usaha dia. Ya, bukan dia waris daripada Nabi, tak. Ya, tu cerita dia. Boleh Okey, ada lain silakan. Ya. Ustaz. Ada juga saya dengar yang dia kata keimanan atau iman tidak boleh diwarisi. Itu nasyid kumpulan Raihan. Betul ke? Boleh pakai tu? Secara umum betul lah, sebab contoh kita kata bapa dia Nabi Nuh, anak dia tak beriman. Itulah maksud dia. Maksudnya bukan makna bapa dia Nabi, anak dia mesti beriman, tak. Sebab anak Nabi Nuh tak beriman. Ya. Tetapi secara umum, ya, kalau bapa dia beriman, anak dia beriman, maknanya anak tu daripada usaha bapa dia tadi, ya. Sebab bapa dia beriman kan, anak dia diajar, dididik, ya. Macam anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh kan ada 4 yang masih hidup kan. 3 je yang beriman, 1 tak beriman. Jadi kalau kita nak guna nasyid Raihan tu, ya, yang dinyanyikan oleh Nazri Johani tu, ya, dah jadi pendakwah lah, ya, di Sabah. Jadi iman tak dapat diwarisi itu dalam konteks macam tadilah. Ya, memang iman tak diwarisi. Ya, sebab kita tak mewarisi iman ni daripada bapa kita, tak. Cuma bapa kita didik kita. Bapa hantar kita mengaji, hantar sekolah agama, ya, belajar, dan kita tak warisi. Ya, tetapi macam tadilah kita yang usahakan sendiri. Ya, jadi kalau diwarisi sudah tentulah anak Nabi Nuh beriman sepatutnya. Ya, tapi tak. Jadi itulah kalau boleh kita maksudkan sebagai iman tidak diwarisi. Ya. Macam kita kata Nabi siapa tadi? Nabi Sulaiman kan? Bukan sebab bapa dia Nabi maka dia jadi Nabi, dah. Ya, itu pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, macam itulah maksud dia. Okey, lain silakan. Jadi kalau Nabi tak boleh waris semua, ya, keluarga-keluarganya macam mana Ustaz? Sedekah pun tak boleh dapat, zakat pun tak boleh. Ya, memang tak boleh. Dia dapat daripada Baitul Mal. Baitul Mal lah. Sebab itu masa hidup, masa Nabi ada, mereka dapatlah daripada ghanimah tadi. Tapi bila Nabi wafat, Nabi dah tak ada, tak dapat dah ghanimah. Ya, mereka dapat daripada mana? Daripada Baitul Mal. Baitul Mal tu maknanya pengurusan yang dibuat oleh khalifah lah pada masa tu. Ya, Abu Bakar lah peruntukkan. Ya, daripada Baitul Mal. Ya, Baitul Mal tu maknanya harta yang bagaimana itu pengurusan apa kita panggil, ya, khalifah pada masa tu lah. Dialah yang bertanggungjawab nak make sure isteri si Nabi tu survive. Ya, dengan peruntukan daripada Baitul Mal. Tapi bukan lagi daripada harta rampasan perang, tak dapat lagi. Ya, sebab Nabi tak terlibat. Ya, Nabi dah tak ada, Nabi dah wafat, mana boleh dapat 20% lagi. Ya, tapi macam tadilah, ya. Isteri-isteri Nabi, ya, kita kata dibiayai oleh Baitul Mal. Baitul Mal tu datang daripada mana? Macam-macam sumber lah yang datang, ya. Tapi bukan duit zakat. Ya, bukan lagi duit apa kita panggil duit sedekah, memang tak boleh. Ya, benda-benda lain, ya, perniagaan ke ataupun apa yang dibuat oleh Baitul Mal yang kemudian, ya, keuntungannya diberi, ya, secara tahunan kepada isteri-isteri Nabi dan keluarga Nabi. Ya, macam itulah secara umum. Okey, ya, ada lain silakan tuan-tuan. Kalau tak ada sikap zuhud Nabi terhadap makanan, ya, kita tengok dari segi makanan. Tadi harta, ya, kita tengok dari segi makanan pula. Ya, Rasulullah tidak pernah memakan 2 jenis makanan dalam waktu yang sama. Sebab tu tuan-tuan, tajuk ni dia tajuk yang kontroversi lah. Ya, kontroversi bagi kita. Sebab ramai orang kata, oh kalau macam tu Ustaz temulah tak boleh. Ya, bukan macam tu. Ini kan kita nak cerita Nabi. Ya, Nabi dia macam tu tuan-tuan. Ya, kalau tidak tuan-tuan tak boleh, kita tak bolehlah simpan harta sebab Nabi tak simpan. Ya, tapi kita sebab ni kan nak cerita Nabi. Ya, sebahagian sahabat Nabi ada yang setuju macam Nabi tu, buat macam Nabi, ya, macam Abu Bakar dan Umar macam tu dia. Tapi Osman ada beza. Muawiyah ada beza, ya. Sahabat-sahabat lain ada beza. Jadi kalau kita simpan juga harta tu, mana kita ambil pendapat-pendapat yang lain lah. Tapi yang terbaik of course macam Nabi lah. Kita tak mampu kan nak jadi macam Nabi. Paling kurang jadi macam Osman. Paling kurang jadi macam Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair, ya, dan sahabat-sahabat lain. Macam tu lah tuan-tuan. Ya, macam makan tadi kan.
makan dua jenis makanan dalam waktu yang sama. Jika baginda sudah makan daging, baginda tidak akan makan makanan yang lain. Kita mana? Tuan-tuan pergi hari raya, ya, rendang daging ada, rendang ayam ada, ya, soto ada, sup ada. Kalau macam itu tak boleh makan lah tuan-tuan. Ya, tapi tak macam tu maksud dia. Ini kan cerita Nabi. Ya, sebab tu Nabi sihat tuan-tuan, kita tak berapa sihat. Termasuk ustaz yang bercakap sama. Pasal kita punya kaedah tak macam Nabi. Ya, kita hanya ambil sipi-sipi saja. Ya, sembahyang cara Nabi. Berzikir mungkin cara Nabi, tapi makan tak macam Nabi. Ya, sebab Nabi tak makan dua jenis. Ya, makanan yang berlainan. Begitu juga apabila baginda sudah makan roti, baginda tidak makan yang lain. Bahkan kadang-kadang baginda cukup minum susu untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Kita kan tak boleh. Ya, roti kita makan dengan kuah. Ya, orang Melayu kan, kita makan roti canai. Ya, mesti ada kuah kari dia, kuah dal kan. Kita paling kurang kita dah ada dua kuah dah. Dal pun ada, kari pun ada, kita campur masuk sambal pula tuan-tuan. Kalau nak kira tak boleh lah. Tapi takkanlah macam tu kan. Ini kan cerita Nabi. Itu maksud Ustaz. Ustaz takut tuan-tuan salah faham. Langsung tak boleh Ustaz macam tu, susahlah jadi Islam macam tu. Jangan sampai kita terkeluar kata-kata yang macam tu. Ya. Aisyah berkata, sesungguhnya Sayyidah tu apa? Sayyidah tu madam. Maknanya puan Aisyah. Sebab dia isteri Nabi. Sesungguhnya Rasulullah tidak pernah memenuhkan perutnya hingga kenyang. Kadang-kadang ya, aku menangis kerana merasa kasihan melihat perut baginda yang lapar. Ya, jadi aku sapu perut Nabi dengan tangan aku dan aku kata kepadanya, aku rela untuk apa sahaja demi engkau asalkan engkau mau makan makanan dan merasa ya puas dengan makanan yang dapat mencukupkanmu dan menghilangkan rasa lapar daripada perutmu. Nabi banyak berpuasa lah tuan-tuan. Ya, berpuasa tu satu. Yang kedua memang Nabi banyak berpuasa, tapi bukan puasa tiap-tiap hari. Ya, sebab tu tuan-tuan, kalau kita boleh puasa 3 hari sebulan pun dah cantik dah. Ya, sebab itulah disebut setiap ibadah yang umat manusia ni buat diganda 10. Ya, itu Quran cakap. Ya, apa kita panggil ya, sesiapa yang buat satu kebaikan diganda 10. Ya, okey, ya tak apa. Jadi ya Datuk Azizul okey. Jadi maknanya kalau kita sebab sebulan 30 hari, puasa 3 hari. 3 hari tu kali 10, 30 hari tuan-tuan. Jadi bukan nak puasa 30 hari tak. 27 hari tak payah puasa. Puasa 3 hari je tuan-tuan. Tapi 3 hari tu kali 10 dapat 30. Jadi buat 3 hari tapi macam 30 hari. Macam tadilah ya, macam zakat tadi kan. Dapat 40,000. 40,000 ya, bukan nak keluarkan 20,000 tak. Keluarkan 1,000 je. Ya, 2.5% je tuan-tuan. Macam itulah maksud dia. Dan kita tambah, kalau nak tambah dengan sedekah. Bagi mangsa banjir ya, bagi bayar duit elektrik, duit air masjid sebagai contoh ya, ataupun tambah bangunan dan macam-macam lah ya, anak yatim mungkin madrasah tahfiz ya, dan banyak benda yang kita boleh buat, tapi itu semua kategori sedekah ya, dan memang mereka layak dapat sedekah, fakir miskin dapat ya, tetapi yang lain zakat 2.5% je. Tuan-tuan nak bayar lebih boleh, tak ada masalah, sebab tuan-tuan boleh jadikan ianya sebagai kodok zakat yang dulu-dulu. Ya, tuan-tuan dah bekerja tahun bila kan? Tuan-tuan dah mula bekerja umur 23 tahun dah mula bekerja. Tuan-tuan dah dapat duit, dah dapat gaji. Tuan-tuan kena keluar zakat. Ya, tetapi masa tu kan kita tak tahu lagi. Dulu-dulu mana ada lagi tuan-tuan. Fatwa tentang zakat pendapatan ni tak ada lagi dulu. Ya, lately tu maksudnya for the last 30 years lah mungkin. Ya, 25-30 tahun lah. Ya, tu maknanya tahun 80-an tu baru lagi. Ya, tahun 80-an. Tahun 80-an tu maknanya lebih kurang 40 tahun kebelakangan ni lah. Ya, about 35 years to 40 years. Ya, jadi itulah baru ada cerita tentang zakat pendapatan. Dulu kan zakat pertanian. Ya, dulu kan zakat apa kita panggil pertanian pun padi, sawah padi. Ya, mana ada orang keluarkan zakat buah-buahan, tak ada. Tak pernah dengar lagi tuan-tuan. Dulu tak pernah dengar. Ya. Tapi orang fikir balik. Kalau orang tanam padi yang susah-susah tu, ya, yang harga tak seberapa tu kena bayar zakat, takkanlah orang tanam musangking, ya, tanam durian yang bermutu tinggi ni jual dengan harga mahal, takkanlah tak kena zakat. Cuba kita fikir balik. Ya. Takkanlah orang yang kerja sawah padi yang kadang-kadang banjir, ya, datang serangga dan sebagainya, yang pendapatan tak menentu kena keluar zakat.
orang yang kerja pejabat, yang gaji jauh, berpuluh kali ganda jauh, tak keluar zakat. Jadi benda-benda ni lah yang ditimbulkan oleh para ulama' tu. Itu yang banyak ambil daripada pandangan ulama'-ulama' Abu Hanifah lah, mazhab Abu Hanifah. Banyak di Malaysia ni kita pakai Abu Hanifah, bukan Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i tak ada zakat pendapatan, tak ada. Yang tuan-tuan potong gaji masa kerja dulu, itu semua daripada Abu Hanifah. Ya, dan salah seorang tokoh yang menjadi pelopor dalam bidang ni ialah Dr. Yusuf Qaradawi. Sebab PhD Dr. Yusuf Qaradawi ialah tentang fiqh dalam bidang zakat. Itu PhD dia dapat daripada Universiti Al-Azhar. Ya, tu tahun 70-an dulu tuan-tuan. Ya, sebab pandangan-pandangan dia itulah yang orang guna pakai. Itulah yang digunakan duit zakat untuk buat majlis perkahwinan, ya, untuk orang-orang lelaki yang sudah nak berkahwin tapi tak ada duit untuk buat majlis. Ya, maka di negara Arab tuan-tuan akan tengok dibuat di stadium. Ya, sekali kahwin tu 100 orang kahwin. Ya, 50 orang, 70 orang kahwin, dibuat di stadium, datang keluarga dia. Makan tu disponsor oleh pihak jabatan pusat zakat sebagai contoh. Ya, dia tak keluarkan belanja, dia keluarkan belanja untuk mahar saja. Tak ada duit. Budak-budak muda nak kahwin. Ya, jadi mereka tu disponsor oleh oleh zakat. Itu ambil daripada duit kita panggil fisabilillah. Ya, macam student yang belajar, ya, anak-anak kita yang belajar dapat zakat tu. Mak bapak dia bukan tak ada duit, ada. Tapi pasal apa dia dapat zakat? Dia dapat dalam asnaf fisabilillah. Fisabilillah boleh tuan-tuan. Ya, fisabilillah boleh. Yang bangsa banjir apa semua ni fisabilillah lah tu. Ya, kalau mereka jadi miskin, mereka dapat kerana miskin, kerana fakir. Ya, kerana berhutang. Ya, tetapi kalau tidak dapat melalui fisabilillah. Itu memang ada peruntukan. Ya, tapi kalau mereka keluarga Nabi tak boleh dapat. Tak boleh dapat sebab mereka keluarga Nabi. Sebab tu ramai orang mengaku keluarga Nabi. Tapi dalam bab menerima zakat, dia kata, oh saya dulu keluarga Nabi, sekarang bukan. Nak terima zakat je kata saya bukan keluarga Nabi. Macam mana tuan-tuan? Itu double standard nama dia. Ya, jadi benda-benda tu kena diambil perhatian. Banyak orang tak ambil peduli. Ramai kita tahu fiqh ibadat. Tapi fiqh zakat, muamalat, banyak orang tak tahu tuan-tuan. Yang tu memang kena belajar. Ya, itulah cerita dia. Ya, Google aja tuan-tuan dapat maklumat. Tapi kena Google yang betul lah. Ya, masuklah website Mufti Wilayah, ya, JAKIM, Mufti Selangor, ya, Mufti Perlis, ya, Mufti Pulau Pinang. Kita masuk website yang bagus-bagus ni. Tuan-tuan boleh dapat banyak pandangan yang bagus. Ya, itu kalau Ustaz boleh detailkan. Okey, ada apa soalan? Silakan. Ada apa soalan? Tuan-tuan? Tak ada Ustaz. Tak ada ya. Orang lain ya. Silakan. Shirin, ada apa Shirin? Tak ada Ustaz. Boleh faham ya? Tadi cerita pasal, jadi kalau ada kawan kita, ya, dia kata dia keluarga Nabi, tapi dia susah, dia tak boleh dapat duit zakat tu. Pasal keluarga Nabi tidak boleh menerima sedekah dan tidak boleh menerima zakat. Kalau kawan kita tu kena banjir, kita nak tolong dia, kita kena kata ini hadiah saya. Kena niat hadiah, baru boleh dapat. Susah tuan-tuan. Ya, Ustaz, sebab itu. Saya nak tanya, ada orang kata keturunan Nabi ni sampai kiamat pun akan ada kan Ustaz ya? Sebab betul. Pendapat yang kata keturunan Nabi tak ada. Lepas tu saya nak tanya, betul ke yang macam orang macam Syekh ke Said ni keturunan Nabi? Dan dia ni tak bukan semua lah. lah. Memang sebahagian memang ada sebab akhir zaman kita ada Imam Mahdi kan, Al-Imamul Mahdi, ya, Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Itu adalah keluarga Nabi daripada Quraisy. Maknanya keluarga Nabi ni ada sampai akhir zaman. Itulah bukti dia. Pasal Nabi kata, ya, Imam Mahdi itu daripada keturunan aku, Quraisy. Ya, daripada keturunan Bani Hashim. Ya, namanya macam nama aku. Maknanya nama dia Muhammad. Nama bapaknya macam nama bapak aku. Maknanya confirm Imam Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi kerana dapat hidayah dan dia daripada keturunan keluarga Nabi, Bani Hashim. Memang ada. Itu bukti dia. Ya, itu ada dalam hadis-hadis yang sahih ada sebut. Ya, jadi yang orang yang mengaku Syekh ke Habib dan sebagainya yang mengaku sebagai keluarga Nabi, kalau memang mereka daripada keluarga Nabi, memang boleh lah. Tapi ada juga yang menipu. Ya, sekadar nak gunakan title ya Habib dan sebagainya, mungkin ada yang macam tu. Jadi ada tak yang menipu? Ada. Tapi yang betul pun ada. Ya, tapi macam tadilah. Mereka bukan duduk di Saudi lah, ya. Sebahagian besarnya dah duduk di Jordan
ada duduk di India, ada duduk di Yaman, ya. Mereka bukan lagi memegang tampuk pemerintahan di Saudi. Saudi keluarga Saud family. Mana ada Hashimi family, tak ada dah. Hashimi family tu yang paling dekat Jordan tu lah yang kita sebut tadi. Ya, itu kalau Ustaz boleh respon. Okey, ada lain silakan tuan-tuan, ada apa? Sebelum kita tamat perbincangan, ya. Ada tak ada? Kalau tak ada kita sambung lagi, ya. Jadi Aisyah tadi sebut. Ya, jadi Nabi punya keadaan darjat, ya, ulul azmi. Ulul azmi itu yang mendapat ujian daripada Allah ada 5 kan. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa dan juga Nabi Muhammad 5. Nabi Nuh, Ibrahim, ya, Musa, Isa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada 25 tu, 25 ni hebat-hebat dah. Ada 5 yang paling hebat. Yang diuji dengan ujian yang paling hebat. Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim, memang hebat-hebatlah. Ya, berlawan dengan raja Nabi Ibrahim. Musa berlawan dengan Firaun. Nabi Isa juga berlawan dengan Roman King. Ya, lari ke sana kemari. Dia punya pengikut tak seramai Nabi Musa. Nabi Musa ramai pengikut. Nabi Muhammad ramai pengikut. Ya, Nabi Musa paling ramai lah. Ya, sebab Bani Israel tu yang lari daripada Mesir itu 600,000 orang. 600,000. Ya, sahabat Nabi yang hidup pada zaman Nabi, ya, lebih kurang 144,000 saja. Ya, 144,000 seperti disebut dalam The Seal Nectar kan, buku sirah. Ya, one of the best buku sirah lah. Ya, The Seal Nectar. Ya, karangan Syekh Mubarak Furi, tuan-tuan boleh dapat e-book saja free je di internet, ya. 144,000. Maknanya kalau nak banding Bani Israel lagi ramai lah. Tapi yang beriman Bani Israel 600,000 tu, mungkin separuh saja yang beriman. Ya, bukan semua. Tapi separuh daripada 600,000 still banyak lagi 300,000. Sahabat Nabi 144,000 je. Tapi yang beriman selepas tu, tu ramailah. Ya, zaman tabi'in, atba'ut tabi'in sampai zaman kita, tu dah bilion lah jumlah dia tuan-tuan. Ya. Okey, selesai di situ. Jadi keadaan ulul azmi menghadapi keadaan yang lebih payah daripada keadaanku ini. Mereka istiqamah dengan dengan sikap mereka sehingga akhirnya mereka menghadap Tuhan dengan mendapatkan tempat kembali yang mulia memanglah. Ya, nabi-nabi dan rasul ni hebat-hebatlah tuan-tuan. Ya, sebab tu mereka contoh kita kan. Contoh, ya, kepada kita umat manusia ni secara umum. Ya, aku merasa malu apabila hidupku di dunia penuh dengan kenikmatan. Sedangkan Aisyah punya hidup pun tak nikmat tuan-tuan, biasa-biasa saja. Namun nanti darjatku berada di bawah mereka di akhirat, pastilah. Bersabar dalam hitungan hari yang pendek lebih aku suka daripada kelak di akhirat dianugerahkan berkurang. Ya, jadi kalau kita kurang di dunia sikit tak apa tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan kita dapat lebih di akhirat. Tapi nak dapat lebih tu kena usaha lah. Dengan ibadah-ibadah sunat kita lah. Ya, ibadah sunat tu kena buat banyak lah tuan-tuan. Tak boleh solat duha 2 rakaat tak cukup tuan-tuan. Minimum 4. Ya, kita dah sebut kan, ya. Solat malam. Kalau tak boleh solat malam, paling kurang kita ganti 12 rakaat. Bukan ganti qada, bukan. Ya, tapi buat 12 rakaat solat-solat sunat. Kita dah sebut qabliyah dan ba'diyah. Ya, Kak Suharti dah ada tanya 2 minggu lepas. Ada riwayat, ya. Sa'id bin siapa tu, ya, dalam dalam cerita seorang lelaki zaman tabi'in, dia datang jumpa Aisyah tanya macam mana, ya. Aisyah pun sebut cerita Nabi tu, ya. Dan tuan-tuan boleh tengok balik, ya, nota yang tuan-tuan ambil ataupun rakaman yang Haji Nazri buat, ya, ketika kita mentadaburkan, ya, surah Al-Muzammil. 12 rakaat siang hari Ustaz. Siang hari 12 rakaat. Siang hari, ya, 2 rakaat qabliyah subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas dan 2 rakaat lepas maghrib. Maghrib. Ya, totalnya 12. Jadi kalau malam tu kita tak buat tahajud, 12 rakaat siang tu sebagai macam penggantilah. Ya, dia bukan qada, ya. Sebab tahajud kita tak qada. Tapi kita buat, ya, 12 rakaat tadi. Ya, itu tak masuk ba'diyah isyak. Kalau ba'diyah isyak tu solat malam. Ya, sebab 4 saja siang kan. Subuh permulaan siang, zuhur dan asar pertengahan dan maghrib. Maghrib masih siang. Kerana matahari matahari sudah tenggelam tetapi mega merah masih ada. Malam belum menjelang. Malam menjelang bila isyak masuk. Ya, kita dah cerita detail tu dalam kitab Bulughul Maram. Jadi bersabar dalam hitungan hari yang pendek. Ya, sebab di dunia ni hidup kita tak panjang tuan-tuan. Tak sampai 100 tahun pun. Ya, tapi di akhirat, ya,
kehidupannya khalidina fiha abada, kekal dalamnya. Ya, tiada yang lebih mengembirakan bagiku selain mengikut jejak sahabat dan kawan-kawanku. Maknanya Aisyah ni merendah diri ni, dia cakap ni merendah diri. Ya, Aisyah berkata lagi, selama 40 hari di rumah kami tidak pernah ada api untuk masak, pernah berlaku. Ya, 40 hari itu maknanya sebulan, hampir sebulan setengah. Ya, seorang sahabat bertanya kepadaku, kemudian kamu makan apa? Aisyah menjawab, kami makan dan minum dengan 2 barang yang warnanya hitam. Ya, warna hitam. Ya, ini kurma dan air. Ya, jadi pasal apa kurma tu hitam? Memang warna dia hitam. Tapi air warna hitam ni macam mana tuan-tuan? Air warna hitam, ya, sebab air tu disimpan dalam kendi tu. Ya, jadi sebab simpan dalam kendi itulah, ya, kendi yang dibuat daripada tanah liat. Ya, mungkin warnanya tu ada perubahan sikit. Ya, selain itu ada jiran, ya, Rasulullah dari kaum Ansar yang suka memberi hadiah kepada kami. Ya, disebut hadiah bukan sedekah. Ya, jadi mereka bagi, mereka sembelih binatang ke apa, mereka bagi pada Nabi. Ya, dimakan oleh keluarga ni. Maknanya mereka tak masak. Ya, mereka dapat apa ni hadiah daripada jiran. Mereka memberi kami air susu dan kami meminumnya. Ya. Aisyah berkata keluarga Nabi tidak pernah kenyang dengan makan gandum selama 3 hari berturut-turut sehingga Rasulullah meninggal dunia. Ya, jadi mana tak ada tuan-tuan. Tak ada apa secara apa kita panggil, ya, secara apa ni harian tu, ya, ataupun setiap minggu tu tak ada tuan-tuan. Ya, tu tak ada apa, tak ada khusus lah kita kata mesti 3 hari sebulan tu, ya, 3 hari sebulan, 3 hari berturut-turut tu maknanya Nabi apa? Nabi apa ni makan apa? Makan gandum. Apa kita? Makan gandum, roti gandum secara berturut-turut tak ada tuan-tuan. Ya. Okey, ada apa tuan-tuan? Silakan. Ya, yang Nabi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, adakah kita dianggap sebagai tidak zuhud kalau kita punya harta atau kita nak buat lebih harta tapi kita untuk manfaatkan untuk orang lain Ustaz? Jawapannya Kak Masitah pun dah jawab tu. Sebab untuk orang lain kan. Itulah, tapi saya risau juga Ustaz. Tak ada, bila saya sebenarnya baru tahu zuhud ni Ustaz, masa baca buku akhlak ni sajalah sebenarnya. Sebab kita tahu. Yalah, sebab memang kita tak cerita detail. Selama ni pun kita kat masjid surau tak cerita detail. Sebab kita tahu selama ni, kita tahu yang kita tahu cuma Allah suruh kita buat amalan yang baik kan, dan apa yang dilarang kita jangan buat kan. Jadi kita tak terfikirlah kita kena jadi zuhud ni Ustaz. Baru sekarang ni yang perasan kita kena jadi zuhud ni kan. Jadi betul. Katalah kalau macam Kak katalah kalau kita kita buat bangunan tu, yelah nak buat majlis ilmu, kita beli kursi banyak ke, adakah tak zuhud tu Ustaz? Sebab kita untuk tidaklah macam tu, ya. Zuhud tu, ya, macam tadi sebab Ustaz nak sebut Kak Masitah yang paling kaya di kalangan sahabat tu Osman dan Abdul Rahman. Itu kekayaan dia tak tahu berapa ratus kali ganda daripada kita. Ya, Osman, ya, paling kaya. Osman. Sampai orang tegur, sahabat tegur, Abu Zar tegur. Abu Zar kata, Osman, kau ni mewah sangat. Tak macam Nabi, tak macam Abu Bakar, tak macam Umar. Ya. Tapi macam tadilah, Osman dapat harta melalui perniagaan dia. Dan hartanya digunakan habis dia gunakan. Tu bukan makna habis-habis itu tak. Macam Abu Bakar dengan Umar pun kaya juga. Tapi mereka punya harta bagi semua. Jumlah yang Osman bagi lebih banyak daripada Abu Bakar dan Umar. Tapi sebab harta dia melimpah ruah. Ya, jadi tak habis harta dia. Dan salah tak? Jawapannya tak salah. Sebab tu Ustaz kata, zuhud tu bukan makna buang harta semua dah. Tak pernah. Osman tak buang harta. Abu Ubaidah Al-Jarrah tadi pun kaya juga. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf. Ya, cuma ya, macam tadilah ya, mereka infak tu memang habis-habisan lah betul-betul. Jadi jangan bimbanglah ya. Selagi mana kita laksanakan kewajipan kita. Macam tadilah Ustaz sebut ya. Sebab pendapatan tahunan kita berapa tuan-tuan? Ustaz bagi yang cukup simple. Ya, sebab senang nak kira. Pendapatan kita takkan 40,000 setahun kan? Ya, pendapatan kita jauh lebih besar daripada itu. Ni Ustaz bagi simple aja. Orang yang pendapatan setahun 40,000. Ya, 40,000 ya. 40,000 keluar 1,000 je. Itu zakat. Sedekah itu kita boleh bagi macam-macam, hadiah, sedekah ya. Itu kita boleh bagi lebih lagi. Tapi yang wajib tu ialah zakat tadi. Sedekah dan sebagainya ni kan perkara-perkara sunat. Macam puasa,
puasa wajib kan hanya Ramadan. Tapi puasa sunat, puasa 6, 3 hari sebulan, Isnin Khamis, ya, hari Arafah. Kan tak banyak tu, puasa-puasa tu tak banyak tuan-tuan. Sikit je. Ya, sebab sebulan 3 hari je. Ya. Sembahyang-sembahyang sunat. Tapi sembahyang-sembahyang sunat memang kena buat betul-betul. Qabliyah Zuhur, Ba'diyah Zuhur tu jangan tinggal lah. Ya. Qabliyah Subuh jangan tinggal. Ya, Ba'diyah Maghrib, ya, Ba'diyah Isyak. Tu semua tu jangan tinggal. Yang relax sikit Asar. Asar memang relax tuan-tuan. Ya, tak perlu Qabliyah. Ya, tak perlu Ba'diyah, tak perlu. Ya, jadi kita hanya solat Asar 4 rakaat. Sebab waktu Asar waktu paling sibuk. Paling sibuk tuan-tuan. Ya, masa itulah kita masih di luar, masih bersukan, ya, dalam perjalanan balik, ya, dan sebagainya. Itulah cerita dia. Okey, boleh jangan bimbang ya. Tapi Ustaz, kadang-kadang ada juga orang saya ada kenal lah, dia rumah dia semua tak ada kerusi, tak ada apa benda. Tapi dia macam anti social tau Ustaz. Dia tak nak jemput orang kat rumah dia tak nak kita kalau kita jemput pun dia tak nak datang rumah kita pergi rumah dia pun dia lah, dia kata dia tak ada kerusi, tak ada ni, tak ada tu kan. Ada juga macam ni tau orang Ustaz. Yalah, memang adalah orang macam tu. Tak sepatutnya lah kan, sebab kita tahu ya bila tetamu datang macam tadilah Nabi pun, rumah Nabi pun tak ada benda-benda tu. Tapi Nabi terima tetamu. Nabi ziarah orang, ya, semua orang sakit, orang miskin, orang apa kita panggil hamba sahaya jemput pun Nabi datang. Maknanya kalau dia tak datang, dia antisosial, itu bersalahanlah dengan cara Islam. Ya, sepatutnya kan, salah Islam kan tak suruh macam tu. Syirin pernah tanya, pernah ingat tak Syirin pernah cakap dia ada jiran, ya. Yang jiran tu macam itulah. Kereta hebat kan, ya, tapi di rumah dia kata tak ada barang-barang apa-apa. Ya, tapi macam tadilah, kalau tak bercampur dengan orang tak sepatutnya tuan-tuan. Ya, sebab isteri Nabi bercampur dengan masyarakat. Ya, tapi yang perlulah, yang tak perlu tak payahlah. Ya, tapi Nabi campur dengan masyarakat. Nabi jadi pemimpin, ya, Nabi terlibat dalam perang, ya, Nabi di masjid, Nabi dalam masyarakat, Nabi di pasar, ya, walaupun Nabi tidak berniaga lagi setelah jadi rasul, tapi Nabi selalu pergi ke pasar. Ya, nak tengok para sahabat macam mana. Nabi pergi ke kebun kurma, Nabi ziarah, Nabi tanya, ya, pendebungaan, kemudian Nabi ambil wuduk di kebun Abu Talhah. Ya, Nabi campur dengan masyarakat, bukan antisosial. Ya, sebab ramai orang bila dia dekat dengan agama dia dah jadi antisosial. Salah tu. Ya, patutnya kita lagi bercampur dengan orang, patutnya. Ya. Dan juga Ustaz, dan juga sekarang ni lah, mungkin dulu time-time Nabi lain sikit kot kan, keadaan kan. Macam kita perlu dunia mungkin untuk akhirat, betul tak Ustaz? Pastilah, betul lah. Ini jambatan akhirat tu syurga, ada dunia lah. Ya. Sebab kalau kita tak dapat, yelah dunia tu, kita macam mana kita nak buat amalan untuk akhirat kan? Memang. Kalau tak ada duit macam mana nak keluar zakat? Kalau tak ada duit macam mana nak bantu masa banjir kan? Kalau tak ada duit macam mana nak tolong? Tak boleh. Macam mana Kak Masyitah punya grup, macam mana nak buat korban untuk orang Kelantan, orang Terengganu, orang macam mana nak buat kalau tak ada duit je? Betul. Ya, cuba kita bayangkan. Jangan susah hati lah Kak Masyitah. Itulah ya. Itulah yang boleh Ustaz sebut ya. Okey tuan-tuan ya, kita ya sama-sama. Zuhud terhadap makanan tuan-tuan boleh baca lah. Ya, ada sikit lagi tu ya. Cerita Anas bin Malik ya. Makan roti lembut, makan atas meja makan ke tu tuan-tuan boleh baca ya. Nanti akan datang kita masuk sikit je lagi ya, dah nak habis dah. Bab yang berkaitan dengan zuhud ni ya, kena tukar bab lain pula tuan-tuan. Ya, sebab zuhud ni lama, panjang cerita dia tuan-tuan. Ya. Jadi kalau Ustaz sentuh secara sikit lah nanti akan datang tentang pakaian Nabi pula. Ya, tentang Nabi dengan keluarga macam mana. Ya, bila Nabi tengok anak isteri dia pakai pakaian ataupun pakai perhiasan yang agak sebenarnya tak ada banyak mana pun ya, tapi Nabi limitkan, Nabi tegur ya, sebab kalau isteri Nabi nampak bermewah ya, macam mana isteri-isteri para sahabat, sebab isteri para sahabat dia jadikan isteri Nabi itu sebagai contoh, benchmark dia isteri Nabi. Kalau isteri Nabi, dia kata isteri Nabi pun macam tu, gelang pun sampai ke siku, sampai ke lengan, takkanlah masyarakat tak boleh. Dia akan jadi fitnah pula. Ya, sebab tu Nabi sangat sederhana kehidupan dia. Ya, tak ada apa pun masa Nabi wafat, melainkan baral tadi kan. Ya. Okey tuan-tuan, selesailah ya. Ustaz rasa cukuplah untuk malam ni. Ustaz serah balik pada Haji Mak Syah. Ya, Haji Mak Syah ada apa-apa sebagai ucapan penutup?
Tak ada Ustaz. Soalan tak ada. So untuk minggu depan kita buat Bulughul Maram. Bulughul Maram. Bulughul Maram ya. Bulughul Maram. Okey, insya-Allah ya. Bukan Quran yang minggu depan, bukan tadabbur dia. Akhlak. Bulughul Maram. Dia bukan Quran, kemudian dia bukan tadabbur, Bulughul Maram dan akhlak. Bukan macam tu. Ya. Tadabbur betul. Betul. Okey. Jadi tuan-tuan ya, tuan-tuan baca balik, ulang-ulang balik tuan-tuan, sebab Ustaz pilih kitab ni yang pertama kerana rujukan dia. Banyak orang tanya, pasal apa Ustaz ambil kitab ni? Yang pertama rujukan dia tu daripada hadis-hadis yang sahih. Ya, yang kita tak perlu petikai. Ya, kalau tak sahih pun hasan. Maknanya hadis-hadis tu reliable. Kita tak perlu tanya lagi, ya. Dia bukan dia cerita-cerita daripada hadis-hadis dhaif apa tak ada tuan-tuan, ya. Kemudian dia punya pilihan tajuk tu, ya, pendetilan dia tu. Pendetilan dia. Macam kita belajar Bulughul Maram juga. Ada kitab-kitab lain tuan-tuan, tapi Bulughul Maram tu dia special pasal dia go in detail dan dia tengok daripada perspektif yang selalu kita tak jumpa tau. Macam Kak Masyitah cakap tadi kan, ya. Belajar, tapi selama ni kita tak jumpa pun. Ya, pasal buku ni buku universiti, ni high level punya buku. Ya, tapi yalah takkanlah kita asyik nak buku sekolah rendah dengan buku sekolah menengah aja kan, ya. Kita nak kena naik lah sikit, upgrade lah. Ya, betul Ustaz. Ya, kena macam tu, ya. Baru hari ni tahu, ya. Baru hari ni tahu nama betul Saidina Abu Bakar. Teruk betul rasanya Ustaz. Tak apalah, ya. Sifat orang beriman dia begitu. Rasa macam tak pandai sangat. Eish. Jangan macam itulah, ya. Itu maknanya ada ruang untuk kita belajar. Ya, itulah. Kalau tuan-tuan berkesempatan, ya, Jumaat di NIA lah, ya, Nur Islam Academy. Ya, dia pun secara ni juga, ya, secara apa kita panggil, menggunakan Zoom juga, Zoom online, ya, tuan-tuan boleh join lah. Nanti kita share lah, ya, hari Jumaat. Kalau ikut perjanjian dia seperti mana tahun lepas, ya, kita sempat buat Jumaat 1 dan Jumaat 3. Ya, jadi tuan-tuan boleh join lah nanti sekadar tu. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum Ustaz. Satu nak tanya Ustaz. Ustaz. Ya, silakan. Ya, penulis buku ini adalah Abdul Al-Mun'im Al-Hashimi. Adakah beliau ni keturunan Nabi? Ya, sebahagian pendapat mengatakan betul. Memang dia daripada keluarga Bani Hashim. Ya, dia daripada keluarga Bani Hashim. Sebab tak berani orang yang bukan Bani Hashim, tak berani duk sebut-sebut saja-saja Bani Hashim tak. Ya, cuma macam tadilah, ya. Dia bukan duduk di Arab Saudi, bukan. Ya, kalau tengok publisher buku ni di Lebanon. Ya, maknanya dia tak duduk di Saudi lagi dah. Bani Hashim ni kebanyakannya di luar, tuan-tuan. Bukan Saudi. Sebab Saudi dah control by Saud family, tuan-tuan. Ya, Saud family. Okey, tuan-tuan, ya, terima kasih banyak kepada semua, Haji Mat Syah, Haji Ahmad Nazri, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Thank you. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya. Ustaz nak tanya Ustaz punya Iraq macam mana Ustaz? Cancel ke juga? Sekarang sekadar sampai setakat ni on aja, ya, sebab umrah pun nak. Terima kasih Ustaz. Selamat malam semua. Nanti Ustaz inilah respon. Cancel lah Ustaz. Tak apa, nanti kita bincang balik, ya. Tapi umrah memang tak boleh kan? Umrah memang tak boleh. Setakat ni tak boleh lah KKM kata. Tapi kita tak tahu sebab polisi ni Malaysia yang buat. Saudi okey je. Saya patut nak pergi dah ni Ustaz. Next week dah tak boleh lah. Ya, tak boleh. Yalah. Okey, tapi takut Iraq Ustaz tu lah. Harap-harap Iraq Ustaz tu jadilah. Ya, insyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz. Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Benar cakap ni. Terima kasih. Assalamualaikum Jamal. Apa khabar? Terima kasih Nazri dan terima kasih semua. Waalaikumsalam Syarum. Aku sihat je. Terima kasih. Thank you. Terima kasih semua yang hadir. Yang dah bayar. Semua. Baik. Sama-sama. Selamat malam. Malam. Okay, Assalamualaikum. Maaf Zahid.